Itu dia gelagat adik-adik kita untuk membuka tirai Selamat Pagi Malaysia. Jom adik, kita ke depan sikit. Biasanya dalam Selamat Pagi Malaysia kita bawakan kepada anda semua untuk membuka tirai. Kalau minggu lepas kita berada di Perlis kan? Ya, kita bawakan kepada anda semua penari profesional. Ini juga profesional. Kami bawakan khas kepada anda penari-penari cilik daripada kumpulan Gemersik Tari dari Kuala Berang, Terengganu. Alhamdulillah, dan kali ini merupakan lokasi ke-9. Ya, Alhamdulillah, yang ke-9 dah bagi jelajah Selamat Pagi Malaysia yang ke-40 tahun. Allah, langgar pula adik. Yang ke-40 tahun. Tapi sebelum buka tirai kan, kita tanya dulu adik-adik ni kan. Okey. Adik ni pada sekolah mana? Okey, kita tanya dahulu. Okey, adik nama apa, Dek? Idina. Idina Mintia Ahmad Fadli. Lama penuh dia bagi Adik daripada Tabika mana, Dek? Tika Bukit Perah. Tabika Bukit Perah. Okey, semua sekali. Adik pun nama apa? Radisha. Latisha. Tabika mana? Tok Kebuk. Tok Kabuk. Mana? Tadi Katuk Kebuk. Tadi Katuk Kebuk. Okey, jangan marah adik Jangan marah. Okey, ni nak persembahan lagi tau. Adik lelaki pula. Namanya Awak pula tanya. apa kan? Okey, awak nama apa? Muhammad Aziz Rifki bin Muhammad Rizwan. Tadika mana? Tadika Kemas Bukit Perah 2. Okey. Tapi dia memang lorak Terengganu dia dengar lah. Bila ada di Terengganu ni. Salah satu yang menarik juga hari ini kita bawakan. Kita nak ajar penonton kita lorak Hulu Terengganu. Dia lain sikit daripada Terengganu lah. Awak kena ajar saya lah nanti. Saya Terengganu biasa saya boleh. Okey. Tapi kalau lorak Hulu Terengganu ni bukan lain sikit. Lain banyak. Lain banyak. Lain banyak katanya. Okey. Jadi hari ini insya-Allah kami akan bawakan kepada anda banyak pengisian menarik. Tapi sebelum tu biasanya kalau kita ke setiap lokasi di Duan kan, kita pasti akan menampilkan antaranya tradisi, budaya dan juga makanan-makanan yang menarik. Ya, betul. Matahari telah pun berada betul-betul di hadapan kami ini. Terima kasih kerana memberikan cuaca yang cukup indah untuk menghiasi Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita isi perut kita dahulu. Kami sediakan bingkisan untuk anda. Kita nak makan roti binjai legend. Jadi tanpa buang masa, jom kita saksikan. Mari ke Hulu Terengganu ni dok soh kalu dok teras sendiri dua makanan berasaskan roti, iaitu roti binjai legend dan juga roti sekaya dapur arang. Nak tahu? Jom. Warung roti binjai yang terletak di Kampung Buloh, Kuala Berang, iaitu kira-kira 40 km dari Kuala Terengganu. Roti binjai ni sebenarnya kalau di Terengganu lebih dikenali sebagai kayu kamak. Nama disebabkan rupanya yang menyerupai buah binjai, sebab itulah dipanggil roti binjai legend. Ia diusahakan keluarga Meriam Sulong bersama suami serta anak-anak mereka. Meriam Sulong berkongsi bagaimana dia mula-mula menjual makanan ini. Waktu ni ibaratkan turun-temurun. Lepas tu kita ni hanyalah jual kecil-kecil je dulu. Doklah masa sampai 2018 tu barulah viral. Kakak yang perempuan tu tak ada dah, dia dah meninggal. Tapi hak lelaki memang tak buat lah. Tarikh lah 2018 tu musim binjai. Lepas tu dia ada program dekat Batu Bersurat tu. Itulah terbentuklah ni lah nama roti binjai ni. Sebab dia bentuk dia macam binjai, betul-betul binjai. Betul je. Macam buah binjai betul dia. Itulah keistimewaan dia. Tambah pula masalah di Malaysia ni memang tak ada. Di Hulu Terengganu saja yang ada. Roti kamak binjai legend ni berbentuk roti binjai. Bagi yang menikmati kayu kamak di sini, pasti akan teruja melihat bentuknya sehingga ada yang memanggilnya kamak gasi. Dihasilkan dengan 3 bentuk, anak sulung Meriam iaitu Zuraida Rusli berkongsi perinciannya dengan kami. Kru RTM juga diberi kesempatan untuk menggoreng sendiri roti binjai ini.
roti binjang ni ada 3 bentuk. Bentuk yang saya akan buat ni roti bentuk binjang. Lepas tu kita ada bentuk jari dengan roti piring. Roti piring tu betul-betul besar lah untuk piring. So rasa dia crunchy sikit. Okey. So ni bentuk saya buat untuk binjang Tapi kebanyakannya nak jenis binjang lah. Bentuk buah binjang. Sebab memang kita hak viral kita jenis buah binjang kan, roti binjang. Tapi untuk budak-budak biasanya kita akan buat style jari. Bila jari tu dia panjang-panjang. Sebab budak dan ni dia makan tak habis. Jadi mak dengan ayah ni mungkin ada yang tak makan sisa nak kan. So kita buat betul tu lah. Kalau rasa nak kelainan macam rasa kopok gitu, kita buat roti piring. Dia akan rasa lagi crunchy. Rupa dan rasanya yang sedap itulah yang membuatkan ramai pengunjung dari dalam dan luar Terengganu sanggup singgah untuk merasainya sendiri. Saya ni berasal dari Perak, so balik sini bercuti lah. So sekali-sekala, memang setiap kali bercuti dia menu wajib lah untuk saya datang kedai ni. Roti dia lembut, dia gembung dan bagi saya memang sedap lah. Dan sesuai untuk saya lah, makan satu tu dah cukup kenyang lah. Untuk breakfast lah. Roti binjai legend ini boleh dimakan dengan 3 jenis kuah iaitu daging, kambing dan juga ayam serta sambal bilis. Pastinya tak rugi walaupun datang dari jauh kerana kayu kamar ini memang lain dari yang lain. Okey, selesai satu roti, jom kita singgah pula melihat roti sekaya dapur arang. Pernah tak korang makan roti yang dibakar menggunakan dapur kayu secara tradisional? Aroma dari sabut asap kayu api membuatkan roti lebih enak. Keunikan roti dengan inti sekaya yang padat dan dibakar menggunakan sabut kelapa di dalam tin minyak menyebabkan roti sekaya dapur kayu ini cukup dikenali penduduk kampung Bukit Gemuruh dan kawasan sekitarnya. Roti ini juga dikenali kerana proses mengulinya juga menggunakan tangan. Roti bakar ini sentiasa menjadi pilihan kegemaran peminat roti yang mencari cita rasa yang unik dan autentik. Sejarahnya, roti sekaya ini diusahakan Puan Fatimah Saleh sejak 60 tahun lalu sebelum diambil alih anaknya Maziah Abdul Rahman pada Februari 2019 bersama suaminya, bekas pesara tentera iaitu Muhammad Fairuz Ibrahim. Hak yang kekuatannya sekaya, sebenarnya sekaya lah sebab mak pernah kata roti ni semua sama, sekaya je lain sebab ni sekaya pun olah sendiri daripada mak. Mak dulu pun dia pakai nyo patah, dia tak pakai sangatlah nyo darat ni. Nyo patah ni dia lemuk, dia payah nak pecah minyak. Memang daripada dululah mak pakai nyo patah dah. Yang sekaya ni pula kita orang buat homemade, pakai dapur kayu. Jak daripada mak dulu memang pakai dapur kayu, buat sendiri belaka semua. Dengan perah kita perah satang dia tu dengan cara kita olah tu semualah dengan tangan je lah. Meseng memang kita tak pakai. Disebabkan keunikan itulah ramai yang sanggup datang untuk merasai sendiri walaupun terpaksa menunggu lama. Kita mari nak cubalah sekali kawan ni. Buat mari pun 2 minggu lepas. Memang kedai tutup. Dok betul lah rezeki kita tu. Ni ada rezeki ni kita mari singgah lalu. Rasa balik baru. Sebab kita pun memang tak je terah hari. Kita mari pun nak terah hari ni guna-guna rasa. Kalau jadi kita repeat balik. Gitu. Kebetulan bercuti bawa family kat sini. Jadi ni kali pertama sampai di Kuala Berang ni lah. Ajak nak ke Tasik Nye. Jadi tengok ada kedai roti yang agak famous kat sini, sekaya ni. So, nak try lah. Jadi first time datang lah. Tengok dalam TikTok, FB kedai sekaya, roti sekaya ni kan. So datang nak cuba lah. Roti sekaya ini juga boleh dapati dengan perisa kacang dan juga kelapa. Bagi yang dah mencubanya, ini reaksi mereka. Saya mari dari Dungung, selalu mari beli sini sebab roti dia sedap, lembut, kurang manis, kaya dia memang sedap sangat. Sebab buat sendiri kan, bukan yang dari kedai tu. Rasa dia sedap, iti dia penuh, lembut. Rasa api dia tu, asap dia tu, sedap lah, memang sedap lah, patut datang lah. Memang sedap, lembut,
iti dia pun rasa macam lain lah, lain dari lain. Memang sedap lah. Inilah dua jenis makanan berasaskan roti yang cukup terkenal di daerah Hulu Terengganu, malah mempunyai peminat tersendiri sehingga ke Singapura. Jamilah Hanim Jamil untuk Selamat Pagi Malaysia. Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridha Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari nyala. Seruai tiga, ramai-ramai kita sabu. Seruai tiga, geti kita takkan jemu. Sedua, tiga, negeri Terengganu memang padu. Itu dia. Seronok betul Ridwan kan. Mentang-mentang balik kampung dia. Okey, jadi ini dia merupakan dataran Kuala Berang. Ketika ini alhamdulillah cuaca yang cukup cantik pada pagi ini. Dan antara hari ini juga yang kami akan bawakan kepada anda iaitu berkenaan dengan jom kembali ke sekolah. Tak lama lagi insya-Allah sesi persekolahan akan bermula bagi sesi tahun 2024-2025 yang akan berlangsung ataupun bermulanya pada esok hari bagi beberapa negeri. Antaranya adalah seperti Johor, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan, dan yang selebihnya adalah pada hari Isnin nanti. Jadi kita nak tahu juga bagaimana persediaan daripada kemas untuk memastikan anak-anak dalam keadaan yang seronok, gembira dan juga selamat ketika berada di sekolah. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Dr. Faridah Mat, merupakan pengarah kemajuan masyarakat negeri Terengganu Kemas. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke Terengganu. Terima kasih. Cantik Doktor pada pagi ini. Terima kasih. Okey, jadi doktor, bila kita cakap tentang persediaan sekolah, jadi jom kembali ke sekolah ini, sesi persediaan kita nak tahu juga berapakah jumlah tabika dan juga tadika untuk kemas di negeri Terengganu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan Kemas mengucapkan ribuan terima kasih di atas RTM yang sudi menjemput Kemas untuk bersama-sama pada program pada pagi ini Selamat Pagi Malaysia. Jadi saya kongsikan berkaitan dengan jom kembali ke sekolah. Sebenarnya jom kembali ke tabika. Jom kembali ke taska. Untuk Kemas Negeri Terengganu kita tengah membuat persediaan di kalangan pendidik kita, pendidik masyarakat kita bersama dengan ibu bapa dan juga jawatan kuasa aktiviti Kemas telah membuat persediaan yang rapi semalam seminggu dah mereka buat persediaan terutamanya dari sudut kelas lah. Jadi alhamdulillah kita ada total di Kemas Negeri Terengganu ni ada 856 buah untuk tabika. Taman bimbingan kanak-kanak tabika dan juga taska kita ada 30 kelas. Jadi alhamdulillah anak-anak yang telah daftar dengan Kemas untuk sesi 2024-2025 nanti kalau tabika ada 18,047 kanak-kanak. Yang tu yang berumur 4 hingga 6 tahun Bagi taska setakat ni ada 510 kanak-kanak yang telah register. Jadi kita welcome kepada semua anak-anak tabika dan juga anak-anak taska untuk jom kembali ke sekolah pada besok hari. Pagi-pagi kena bangun tau. Mak ayah kena bangun pagi-pagi, kena hantar anak pukul 7.30 dah berada di tabika dan taska kita. Okey, dan waktu sesi persekolahan, sebab kita mula persekolahan tak lama lagi lepas menjelang Ramadan pula kan. Jadi waktunya bagaimana pula? Walaupun Ramadan, maksudnya waktu persekolahan berjalan seperti biasa, di mana anak-anak pergi seawal pukul 7.30, pukul 8 dan mereka dah start sesi pembelajaran. Begitu juga dengan taska,
Kalau tabika ni dia sampai pukul 1 tengah hari. Kalau tabika kalau taska dia sampai pukul 5 petang lah. Untuk anak-anak, untuk asuhan. Ya, okey. Antara yang lain juga mungkin doktor boleh jelaskan antara pecahan ialah daerah-daerah ni, sebab kalau tadi kan kita dah kongsikan seramai pelajarnya adalah seramai 18,047. Ramai tu, masya-Allah. Jadi pecahan mengikut daerahnya berapa banyak? Kalau kita sekarang ni kita berada di Hulu Terengganu ya. Hulu Terengganu ni kita ada 1907 kanak-kanak. Tapi yang teramainya adalah setakat ni di Besut ya. Di Besut kita di Kemaman kita ada 2,796 kanak-kanak. Kemudian Besut ada 2,717. Di Setiu daerah Setiu 2,091. Kuala Nerus 2,073 kanak-kanak. Marang 2,641, Kuala Terengganu 1,450 dan juga Dungun 2,372 yang menjadikan total setakat ni 18,047. Tapi pendaftaran kanak-kanak ni masih berlaku. Kita akan load data nanti dalam tempoh 2 minggu buka sesi ni, kita akan load data lah untuk kanak-kanak kita. Okey, masih berlaku lagi pendaftaran Masih ada parent lagi yang masih mendaftar. Sebab itulah kita hujung-hujung waktu ni doktor kita masih buka sebab kita mendapat permintaan yang tinggi ekoran daripada diperkenalkan program Tabika Pratafis. Jadi ibu bapa banyak telefon kita, telefon Kemas Terengganu untuk kat mana kelas Pratafis tersebut. Sebab anak ni akan diajar dengan modul baru, modul Pratafis. Dan kita akan mulakan sesi ni, pilot project kita telah buat di Terengganu ni sebanyak 10 kelas yang terlibat. Dan untuk sesi buka baru nanti 450 kelas tambahan. So ini telah mendapat permintaan yang tinggi di kalangan ibu bapa. Sebab itulah saya katakan pada ibu bapa dia first come first serve lah. Sebab kita pun tak boleh ambil lebih pada untuk memberi keselesaan ruang, tempat mengambil kira cikgu kita. So biasanya kita akan ambil 25 maksimum lah. Kalau lebih pada itu dia memberi kesan lah kepada proses pembelajaran itu sendirilah. Guru juga dan banyak lagi. Ya, betul. Okey, dan itu dia antara program terbaru yang modul terbaru yang diperkenalkan Pratafis, dan antara yang lain juga pendekatan yang dibawa masih lagi adalah modul salam doktor. Iaitu kita akan membelajar menggunakan, orang kata tanpa menggunakan buku. Betul. Adakah ia akan diteruskan pada sesi awal persekolahan saja sehingga bila akan dilanjutkan? Okey, modul salam ni telah lama kita buat. Sebenarnya modul iaitu sebelum ni kita namakan modul tanpa buku selama tempoh 3 bulan. Bermula sesi persekolahan untuk anak-anak ni membiasakan diri di kelas-kelas mereka daripada peralihan daripada rumah ke sekolah. So pada tahun 2021 Jabatan Kemas telah mengupgrade dan transform pendidikan awal kanak-kanak ni dalam tempoh transisi 3 bulan tu diperkenalkan modul salam. Salam ni sasiah lamban modal insan unggul. Jadi dalam proses transisi 3 bulan tu kanak-kanak kita diajar dengan kaedah belajar sambil bermain dan juga dia berfokus dengan menggunakan modul tertentu sepanjang tempoh 3 bulan ini. Contohnya minggu pertama, minggu kedua nanti mereka akan belajar tentang berkaitan dengan orientasi, memperkenalkan diri. Contohnya modul patriotik kat sini diterapkan kepada anak-anak kita. Jadi masuk minggu kedua, minggu ketiga nanti ada modul pula diperkenalkan. Jadi silibus dan juga modul itu dengan kaedah yang lebih
lebih kaedah kanak-kanak lah. Kanak-kanak belajar bermain itu sendirilah. Itu dia. Seperti mana yang kita semua ketahui, iaitu saranan daripada KPM sendiri, iaitu ABC, iaitu anak baik dan juga cerdik. Itu pendekatan yang dibawa juga oleh Kemas kan? Sebab tagline kita pun cerdas, ceria dan ceria, cerdas dan cerdik. 3C tadi. Itu dia 3C tadi. Ceria, cerdas dan cerdik. Antara yang lain juga doktor, apa antara modul-modul yang dibawakan untuk anak-anak Kemas ini? Okey, yang saya sebut tadi, kita ada Pratafis. Kita yang terbaru ni adalah Pratafis. Ini sebenarnya modul ini adalah ditambah baik. Sebelum ni kita dah ada program penghayatan pendidikan Islam itu sendiri dikemas untuk anak-anak kita. Tetapi bermula pada tahun lepas, kita tambah baik dari sudut modul Pratafis itu sendiri. Modul Pratafis, dan di Terengganu ni kita dah ada satu program sebelum ni, dia namakan program Pintar Al-Quran ataupun program Musa Umar yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri dengan bajet yang besar 4.2 juta. Tetapi apabila kita ada diperkenalkan modul Pratafis ini, lagi sekali kita menambah baik modul dan memperkasakan modul penghayatan pendidikan Islam itu, khususnya Al-Quran kepada anak-anak kita. Jadi alhamdulillah 450 kita dapat 50 kelas untuk bajet tahun ni, maksudnya hampir 50%, 60% lah jumlah kelas keseluruhan kita tadi berjumlah 856 kelas tadi akan melaksanakan program ini. Bermula buka sesi nanti. Dan cikgu, guru-guru kita pun dah siap disaring seramai 450 orang, dan mereka ini akan dipilih untuk pilot project ni lah, untuk meneruskan program ini. Selain daripada program Pratafis sebagaimana Sofia tanya tadi, kita juga ada program e-stream tu sendiri. Ini pendekatan sains dan teknologi kepada anak-anak kita. Dan pendekatan ini telah pun dilaksanakan di Kemas ini, dan anak-anak kita diberi persediaan dari sudut kurikulum itu sendiri dan juga co-kurikulum itu sendirilah. Okey, maksudnya di sini adalah lokasi Tabika untuk Pratafis ini ada beberapa lokasi sajalah. Bukan keseluruhannya. Bukan maksudnya dia secara berfasa lah. Untuk fasa pertama dengan bajet, dengan kita nak memperkasakan guru kita, persediaan para pendidik kita. So untuk pilot project tahun lepas kita mulakan 10 kelas di Terengganu. Dan tahun ni 450 kelas, dan tahun depan akan ditambah lagi lah. So alhamdulillah kita antara negeri yang tertinggi mendapat kota untuk pelaksanaan Pratafis ni. Okey, di kesempatan waktu yang ada ini mungkin ada sedikit kata-kata daripada doktor, khususnya kepada ibu bapa untuk persediaan nak pergi sekolah ni, anak-anak nak pergi sekolah ni. Mungkin ada yang pertama kali nak menghantar anak-anak ke Tabika, ataupun mungkin yang telah pun mempunyai pengalaman kan. Jadi persediaan lah, tak lama lagi kita juga nak menyambut Ramadan. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata daripada doktor. Untuk para ibu bapa di luar sana, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak di atas kepercayaan dan keyakinan yang tinggi para ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke Tabika Kemas dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh ahli jawatankuasa Tabika Kemas yang telah membantu bersama-sama guru kita membuat persiapan untuk masuk ke sekolah. Jadi insya-Allah Kemas akan memberi perkhidmatan yang terbaik, ditambah dengan guru-guru Kemas semuanya memiliki diploma dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Kami yakin insya-Allah Kemas akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anak-anak kita dalam pendidikan awal kanak-kanak. Ya, itu dia, insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Fahri Damat selaku pengarah kemajuan masyarakat negeri Terengganu Kemas. Terima kasih banyak doktor. Dan pendidikan daripada Kemas sendiri tidak dinafikan lagi lah. Banyak sebenarnya kalau kita tengok pun respon-respon dan juga hasilnya daripada pelajar-pelajar Kemas ni, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Farida, dan seterusnya para penonton, kalau anda datang ke negeri Terengganu, anda yang minat untuk orang kata explore berkenaan dengan alam semula jadi, flora dan juga fauna, ada satu lokasi yang perlu anda pergi dan juga menikmati keindahan alam ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan bingkisan negeri Terengganu, iaitu Little Amazon Rekreasi Berkayak. Silakan.
keindahan flora dan fauna yang menghiasi keunikan sungai menyingkap satu lagi khazanah negeri Terengganu yang masih terpelihara. Little Amazon of Terengganu di Sungai Berang Hulu Terengganu mula popular sejak 2021. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan termasuk berkayak menerokai keindahan sungai. Muhammad Najib Ilyas, 38 tahun, seorang anak muda yang mula mengusahakan aktiviti berkayak di Sungai Berang, membawa pengunjung merasai sendiri pengalaman eksplorasi alam yang sangat mengujakan. Pengunjung perlu menempuh perjalanan sejauh 22 km melalui 7 kampung dengan tempoh masa selama 8 jam. Tarikan yang menarik di sini adalah flora dan faunanya lah. Okey, dekat sini kalau di bahagian atas hanya kita boleh nampak macam ada gerombolan kerbau di tepi sungai. Itu kita nampak macam seolah-olah berada di safari. Okey. Kemudian kita ada banyak burung-burung seperti burung enggang. Dan yang istimewanya adalah pokok itulah, pokok kuring neram tu ataupun yang kita panggil sebagai Terengganu panggil pokok nerang. Setiap perjalanan kita akan sediakan guide ataupun instruktor untuk bersama-sama dengan peserta ataupun pelancong. Kita tidak tinggalkan mereka untuk berkayak sendirian. Sebabnya fungsi guide dan instruktor ini bukan sahaja untuk menunjuk jalan. Selain daripada menjaga keselamatan, dia juga adalah berfungsi untuk menceritakan apakah keistimewaan dan apakah benda-benda yang menarik yang terdapat di sepanjang sungai. RTM berkesempatan bersama peserta eksplorasi dari luar Terengganu yang datang untuk mencuba sendiri bagaimana berkayak di Little Amazon ini. Pastinya mereka sangat teruja meskipun berkayak dalam cuaca hujan. Dia memang satu pengalaman yang sangat unik sebab dalam ada beberapa sungai lah yang saya dah pernah try. Yang ni kiranya dia sangat unik sebab dia punya kanopi hutan tu dia sangat cantik lah. Lepas tu arus dia pun tak terlalu kuat, tak terlalu slow. Dia macam orang kata sedap-sedap lah. Saya memang selalu mencari aktiviti berkayak ni dalam sungai. So dia sebab kita kat Malaysia ni kita dikurniakan sebenarnya dengan banyak sungai-sungai di sepanjang semenanjung Malaysia. So bila ada peluang untuk join dalam aktiviti berkayak tu, lagi-lagi bila ada macam rimbunan hutan tu kan, saya memang akan datanglah untuk merasai sendiri. Setakat ni enjoy lah sebab banyak menguji kekuatan fizikal dan mental. Sebab banyak halangan yang kita kena elakkan. Cantik ke tak sebenarnya? Amazon Kuala Berang ni? Lawa, sangat lawa. Dia punya view tu saya tak sangka lah ada dekat Malaysia benda tu. Sebab sangat-sangat menarik dan lawa. Sebelum ni, ini lokasi keberapa kalau ikut yang aktiviti kayak macam ni? Saya first time yang betul-betul kayak ni, ini first time yang ni. Dapat tengok view yang cantik lah tadi. View memang rasa macam bukan alam ni lah. Cantik betul tadi. And macam dapat baring atas kayak. Lepas tu memang mencabar jugalah. Mencabar minda. Nak tahu mana nak jalan semua. Ini yang betul-betul wild macam ni. First time lah. First time kan. So memang betul-betul cantik lah. Ya betul. Tahun ni daripada mana sebenarnya? Tahun ni sebab kawan ajak. Pengalaman menarik ini pasti akan menjadi kenangan terindah dan jika ingin merasai sendiri, boleh datang berkunjung ke daerah Hulu Terengganu. Jamilah Hanim Jamil untuk Selamat Pagi Malaysia. Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari anda. Seru tiga ramai-ramai kita sebut. Seru tiga kita takkan jemu. Seru tiga negeri Terengganu memang padu.
Negeri Terengganu memang padu dan lokasi kita di dataran Kuala Berang ini tadi kalau kita lihat bingkisan yang telah pun disediakan oleh rakan saya Jamilah tentang Sungai Berang kan. Sebenarnya di belakang kami itulah sungainya, panjang sebenarnya dan banyak aktiviti yang boleh dilakukan. Kalau musim kemarau macam ni pastinya memancing, ada yang berkayak dan sebagainya. Jadi boleh datang ke sini. Tak jauh kalau anda masuk LPT 2, exit Ajil, nanti anda akan ambil ke kiri terus dalam 10 minit terus sampai ke Pekan Kuala Berang ini. Jadi di dataran ini bukan kami sahaja, tim Selamat Pagi Malaysia, kami juga bersama dengan penggiat seni dan budaya yang memertabatkan sukan warisan rakyat. Ada sukan tu sepak bulu ayam. Kalau kita biasa sepak raga kan, tapi tak ada bola tu. Kita bawa sukan lagi lama pakai bulu ayam, bulu tangkis. Lebih kuranglah dan juga kita ada juga main batu seremban. Lepas tu ada kaki hantu kalau saya tak silap. Nanti kita akan cuba tanya mereka ini bagaimanakah sukan-sukan ini dimainkan dan juga dijaga dari segi aspek seni dan budaya ini di negeri Terengganu, dan pastinya sukan-sukan ini dijaga di bawah Jabatan Muzium Negeri Terengganu. Kalau anda datang ke negeri Terengganu juga tidak sah, orang kata tidak lengkap perjalanan anda ataupun trip anda kalau tidak membawa pulang keropok. Kalau anda daripada Kuala Lumpur, membawa pulang keropok ke Kuala Lumpur lah. Jadi ada keropok keping, ada keropok leko. Dan sekarang inovasinya keropok campur cheese dan sebagainya. Dan nama yang paling popular kalau ke Terengganu adalah keropok losong. Losong sebenarnya nama tempat, nama kampung. Keropok itu tetap keropok leko. Di Marang pun ada, di Kemaman pun ada, di kawasan lain pun ada. Jadi hari ini saya nak bawakan salah seorang pengusaha keropok dari kampung losong tersebut, yang mana telah pun mengusahakan keropok warisan losong. Kalau ke kampung losong itu ada keropok warisan losong. Saya bersama dengan salah seorang pengusahanya iaitu Nur Syafiqah Natasha Zamili, ataupun lebih dikenali sebagai Tasha. Selamat datang, selamat pagi. Terima kasih tim jemput datang ke sinilah. Okey, selamat pagi. Terima kasih kepada Wan sudi jemput saya ke slot Selamat Pagi Malaysia. Sejak bila ni? Saya difahamkan ini perusahaan keluarga. Sejak bila lagi telah pun mengusahakan keropok leko? Ya, keropok warisan losong ni Kalikot telah ditubuhkan sejak tahun 1983 lagi, Wan. Dia ni mak mentua saya dah berniaga selama 41 tahun. Dan keropok warisan ni juga telah dilegasikan oleh suami saya sendiri, iaitu Wan Muhammad Faiz Syahmi bin Muhammad, dan saya ni selaku orang rumah dia lah. Oh, dia marketing manager lah. Saya ni selaku orang rumah dia, banyaklah membantu beliau dalam perniagaan keropok warisan losong ni. Jadi dah 40 lebih tahun, ini kira generasi kedua lah daripada mak mentua, diberikan kepada suami dan bersama dengan Puan Tasha lah mengusahakan. Kalau kita lihat Tasha, orang Terengganu sendiri, bagaimana melihat peredaran perusahaan keropok di negeri Terengganu ini kalau dibandingkan dengan dulu, jika nak dibandingkan dengan sekarang? Okey, kalau ikut Wan, dengan perusahaan keropok ni sebelum ni dengan inovasi sekarang, apa yang saya boleh kongsikan dengan Wan, sebelum ni saya kenal dia kalau ikut semenjak tahun PKP lah. Masa tu saya balik belajar. Kalau ikut sebelum ni saya bukan dalam bidang perniagaan, saya dalam industri perguruan. Saya sebenarnya cikgu. Ya, saya ni cikgu asal, selaku guru tabika. Lepas tu masa tu saya tengah berkasih dengan dia. Tahun 2022 saya minta restu daripada mak ayah saya dululah. Saya kata saya nak berhenti mama abah, saya nak meneruskan perniagaan bersama dengan ni lah, husband lah. Masa tu baru couple. Baru couple. Baru bercinta. Dia dah bagi. Masa tu lagi 2 bulan lagi saya nak bertunang. Mak ayah saya kata, ni adik betul ke buat keputusan? Ya mama, abah, saya nak berkeputusan. Orang kata, Wan, walaupun guru tu, pekerjaan guru tu menjamin masa depan dan tetap, tapi saya memang dah tetapkan insya-Allah dalam industri perniagaan ni saya nak bantu suami dan keluarga. Sebab apa saya pilih perniagaan ni, saya nampak masa ke depan. Di sebalik background saya ni sebenarnya, Wan, saya tinggal dengan datuk dan nenek. Tok King dengan Tok lah. Tok King dengan Tok lah. Orang sini panggil datuk dengan nenek. Ya, Tok King dengan Tok saya ni orang Niaga. Dia Niaga benda? Tok King saya dulu ni. Dia cakap Terengganu sedap sikit dengan Tasha ni. Keluarga saya ni orang Terengganu. Tok King saya tu sebenarnya dia orang dagang ikan. Oh, dah.
kat Seberang Takir tu lah. Dekat Pulau Kambing. Oh, Pulau Kambing. Dekat Pulau Kambing tu ada komplek ikan lah. Pergi turun gelap, balik gelap. Jaga bot lah ada nak Kat Cendering tu ke? Bukan. Dekat Cendering tu industri. Ini komplek. Cendering tu ada juga komplek lah orang panggil. Lepas tu tok saya ni suka jual kuih dulu-dulu. Mungkinlah saya ni orang kata asbab duduk dengan tok dengan nenek. Nurung lah orang kata. Nurung lah. Kata jadi minat nak nega tu. Zaman sekolah pun nega bang. Zaman sekolah nega benda? Nega kuih-kuih awak diri. Suka orang kata. Masa belajar pun awak kuih. Masa bulan puasa pergi jual. Memang suka, memang minat nega. Lepas tu, bila dah kasih dan bercinta dengan bakal suami pada ketika itu, daripada jual kuih, nak jual kepuk pula ni kawan ni. Masa tu saya kenal dengan dia. Dia dah kabur sekarang bang. Dia tu anak toket. Kalau kabur payah pula. Awak ni nak bercinta dengan saya ke nak bercinta dengan duit saya kan? Itulah pasal. Tapi saya memang tak pilih orang kata. Dijadikan rezeki. Masa tu saya tengah bercerita dengan dia. Saya tanya, awak ni kerja mana? Dia kata saya kerja kedai kepuk je. Lepas tu saya kata gini, dah boleh tak saya nak tolong kedai kepuk tu. Saya nak promote produk dia. Masa tu tengah PKP orang kata. Oh, baru lagi lah 2 tahun, 3 tahun lepas. 4 tahun lepas. Baru sangat lagi. Lepas tu saya promote barang-barang dia, produk dia. Masa tu tak ada benda lagi. Kepuk lekor biasa je. Goreng rebus gitu je. Wang. Lepas tu saya promote melalui media sosial, Facebook, Instagram apa semua. Dan Alhamdulillah dapat sambutan yang sangat baik hari ni. Oh, kira lain lah dulu. Ya, masa PKP tu, masa saya starting tu saya buat, boleh buat postage dalam sehari tu angka dalam 50 orang. Boleh katakan dalam 5-60 sebulan lah masa tu masa PKP. 5-60 ribu? Ya, satu bulan melalui postage sahaja. Masa tu saya dapat hantar produk-produk ni keluar, mencari ejen seluruh negeri kecuali Sabah dan Sarawak. Kita tak dapat nak hantar kan. Sebab Sabah dan Sarawak kita tak dapat masuk keropok vacuum. Dia tahan 3 hari sahaja. Oh, itulah kau nampak perbezaan. Kalau dulu, maksudnya kalau dulu keropok ni lebih kepada marketing secara tradisional lah, daripada mulut ke mulut orang mari, orang beli kan. Sekarang buatkan media sosial lah. Ya, betul. Macam mana pula dari segi respon kepada pembeli-pembeli tu kan? Yalah, keropok vacuum kalau kita nak bandingkan dengan keropok kalau kita beli kat kedai terus kan lebih segar kan. Kalau vacuum ni mungkin dah lama ke. Dari segi tu macam mana? Dari segi kualiti dan juga respon pembeli? Dari segi packaging, marketing produk lah. Sebelum saya inovasi, pembungkusan tu hanya letak dalam plastik, lipat-lipat, balut dengan ketan. Ya, betul, surat khabar. Surat khabar. Ketan minyak pun ada surat khabar. Tapi Alhamdulillah, 2 tahun, start tahun lepas lah, saya ubah, saya kata, awak, kita kena tukar dah marketing. Kita kena pakai kotak yang sesuai. Dan Alhamdulillah, semenjak saya buat marketing tu, saya guna kotak. Dekat depan tu ada gambar kepuk lah. Lepas tu ada logo. Orang suka lah. Kadang-kadang orang mari, ya Allah, kebun comel, kotak. Nak beli kotak saja boleh tak? Orang nak beli kotak saja Ya. Lepas tu dari segi kepuk vacuum pula, dekat kalau hot fresh dia tahan sekejap je dalam sehari ataupun semalaman sahaja. Untuk kepuk vacuum ni dia special, dia tahan 1 hingga 3 hari di luar. Sebab apa? Kita guna plastik yang untuk vacuum lah, bukan plastik biasa bodoh-bodoh. Bukan plastik hot biasa kita pergi beli barang dekat Shopee Market tu, tidak ya. Ada khas plastik dia. Orang kata, saya tambah sikit dalam logat Terengganu, kalau kata bodoh-bodoh tu bukan yang bodoh dia kata kat saya, tidak Maaf ya. Plastik biasa kata. Tapi itulah orang kata keistimewaan kami bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia. Tapi dalam masa 4 tahun sejak daripada PKP sampai sekarang, Tasha ambil, saya katakan role sebagai marketing manager lah kepada suami dengan urusan keropok yang lebih 40 tahun. Kan ada jatuh bangun kalau nak boleh di-share, dikongsikan oleh Puan Tasha? Ya, kali ko banyaklah inovasi yang saya ubah. Dari sebelum ni dia banyak jatuh bangun dan semenjak PKP tu lah saya ambil alih bersama dia. Saya kata kita kena buat ni, buat itu, kita kena share kepada orang, lepas tu melalui guna media sosial saja. Dan untuk pengetahuan, kedai keropok West Selosor ni memang dah ada customer tetap sebenarnya. Lepas tu yang penting kita kena jaga kualiti. Kualiti produk tu sangat penting. Yang utama kita guna bahan adalah ikan. Ikan mestilah segar. Wan tahu tak kita buat kepuk guna ikan dia? Ikan selayang?
Ikan tamban? Betul, nasi betul. Orang Terengganu. Tapi kepuk ikan tambang paling sedap kan? Ya, ikan tambang tu dia manis bang. Kalau ikan selayang ni dia kembang. Tapi kalau masa kita beli tu kita nak beza kan warna tu ada beza warna ke? Yes, warna? ada beza. Kalau kepuk goreng ataupun kepuk rebus, kalau ikan tambang ia gelap. Macam kepuk keping. Kalau ada hari kita guna ikan selayang, isi ia putih, cerah sikit. Boleh campur? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okeylah kiranya. Dari segi kualiti memang akan jaga sentiasa pakai ikan tamban tu pun ataupun ada yang campur ataupun pada satu hari memang ikan selayang saja ke macam mana? Daripada dari segi pengeluaran pula, kalau ikan tu biasanya kalau kita memang utamakanlah ikan tambang dan ikan selayang. Kadang-kadang tekoh hari musim terkujuh tak ada ikan tau. Kadang-kadang supplier atau sini ada juga ikan seluar apa semua. Kita campur-campur lah. Tapi memang saya fokuskan kepada ikan tambang dan ikan selayang. Okey. Kadang orang luar tak tahu ikan sardin ke boh. Iyalah, kita bagi ikan selayang. Ikan selayang tu bagi kami dah rasa manis tapi ikan tamban tu rasa lagi manis. Lagi manis. Tapi bila Tasha ambil alih perniagaan saya kira, macam mana pula ada respon mak mentua, pak mentua yang yang own the business tu? Bagi mak mentua dan bapa mentua saya, dia sangat bersyukurlah dapat saya ni. Sebab apa? Dia memang dah dia memang dah bagi tahu kepada suami saya ni, anak dia yang bongsu ni, mak nak menantu yang boleh urus perniagaan mak. Mak nak mewarisi perniagaan ni. Dapatlah. Alhamdulillah. Tu ada kat sana senyum je tengok cik. Mak dia ada kat luar kat sini sebenarnya. Suami saya kata token Kedah tu ada sini. Suami saya di luar kawasan hari ni. Tak dapat nak hadir bersama dengan saya di Kuala Lumpur. Okay. Ada urusan. Puan Tasha, boleh tak bagi tips sikit lah kepada penonton kita yang mungkin anak-anak muda. Tasha pun saya rasa muda lagi Puan Tasha. Ya. Nak memulakan perniagaan sebab Tasha daripada kecil lagi berniaga ni. Kuih, dulu buat kuih benda? Saya suka buat kuih bakar, kuih cara, kuih gula. Okey, bagi tips sikit lah. Untuk saya buat kuih ni lepeng ataupun kuih kobes. Kuih kobes? Ya. Ada sini? Ini susah sikit nak cari. Susah sikit cari. Untuk saya pecing tu. Itu favourite saya tu sebenarnya, kuih kobes tu lah. Dia macam layer of roti canai tu, dalam tu ada ikan dengan kobes. Dia masak special lah. Ya. Nanti kita cari. Ada tips sikit nak bagi dekat penonton Selamat Pagi Malaysia kalau nak berniaga ni? Apakah tips untuk usahawan yang sebaya dengan saya atau usahawan muda? Yang penting kita perlu menentukanlah matlamat. Lepas tu apa yang kedua, kita kena mindset. Kita nak buat apa? Kalau kita nak berniaga, kita lah kena mestilah ikhlas. Lepas tu yang kedua, kita perlulah sentiasa berdamping dengan orang atas, Allah yang Maha Esa, Tuhan yang satulah. Lepas tu kita perlu sentiasa memberi fokus apa yang kita lakukan, Wang. Lepas tu apa yang saya nak kongsi lagi, kita ni orang niaga perlu berkawan atau bersaing secara sihat. Itu saya nak tanya tu. Itu yang sangat penting. Kat losong tu, kalau masuk dalam kampung losong tu, orang kata sederet tu kena kepuk. Persaingan dari segi orang pengusaha lain tu macam mana tu waktu? Ya, kalau ikut Wang dekat Kapul Losong tu, nak dekat Kapul Losong Haji Su, memang kawasan ataupun tempat kampung tu memang sepanjang jalan tu kalau orang mari memang orang jual kepuk. Parking mana-mana pun depan kedai kepuk lah orang kata. Ya. Sederet tu di jalan Kapul Losong tu memang tempat orang jual kepuk. Tapi yang saya nak tekankan memang kita ni kena jaga kualiti produk lah. Waktu sangat penting. Kalau kita jaga kualiti produk, insya-Allah customer ia akan beritahu mulut ke mulut atau media sosial, customer lah yang akan datang. Untuk target tahun-tahun ke depan macam mana? Dari segi sale ke, ada ke target? Kalau sebelum ni kita main pakak jual je kan. Lepas ni macam mana dari segi perancangan? Nak buka akademik ke, Puan Tasha sendiri pun nak melatih usahawan baru ke macam mana? InsyaAllah. Saya ada juga matlamat dengan suami saya. Saya ingin menjemput usahawan-usahawan muda yang ingin belajar getek kepuk. Bukan senang nak getek kepuk.
Kau ambil benda tu, boleh tahu sama berat. Itu saya punya respect. Dia kena cubit sikit-sikit. Lepas tu kita tabur tepung sagu. Lepas tu kita gelek. Bukan senang nak gelek tu bang. InsyaAllah apa tu yang saya ingin membuka juga kelas kepada usahawan muda. Kita akan buat kelas hadir ke kilang kepuk untuk belajar kepuk. Getek kepuk. Puan Tasha ni nampak macam garang dengan pekerja macam mana? Hubungan dengan pekerja. Pekerja okey semua sekali. Macam mana Puan Tasha menguruskan pekerja maksud saya lah. Okey, sebelum ni masa mak mentua saya urus bilangan staf dalam 10 orang ke bawah sahaja. Tapi alhamdulillah semenjak saya inovasikan rata-rata pekerja dalam 14 hingga ke 20 orang. Oh, 20 orang. Maksud bisnes makin berkembang lah. Ya, bisnes makin berkembang dan production pengeluaran hari-hari sebelum ni dalam 100 hingga dalam 300 kilo sahaja isikan. Tapi dengan sekarang 2 tahun ke belakang ni saya keluarkan produk sebanyak 500 kilo ke atas. Sehari? Dan hari yang paling seronok bang, kalau musim cuti sekolah kadang-kadang hampir 1 tang buat kepuk. Oh, isi ikan saja satu tang. Ya, isi ikan kita. Hasil lagi banyak lagi. Ya, hasil lagi banyak kalau 1 tang. Oh, maksudnya pekerja dia memang sukalah bekerja dengan Puan Tasha. Daripada 10 orang dah lebih daripada 20 orang pekerja sekarang. Dan bila dah kata sampai 1 tan isi ikan tu, maksudnya banyaklah bonus kepada pekerja tu. Itu rezeki kepada kepada pekerja jugalah. Kita kena sentiasa berbuat baiklah dengan pekerja ni. Selalu kongsi rezeki dengan mereka. InsyaAllah. Itu dia orang kata kata-kata semangat dan juga tips daripada usahawan yang berjaya yang telah pun membuktikan bahawa perniagaan tradisional boleh dikembangkan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan juga postage ke seluruh Malaysia melalui teknologi-teknologi yang ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nur Syafiqah Natasha Zamili, usahawan keropok ataupun Puan Tasha dan sudi bersama-sama kita berkongsi pada hari ini, bercerita, memberi semangat dalam bahasa Terengganu dan logat Terengganu, bercerita tentang keropok losong. Keropok warisan losong. Okey. Sekarang cerita masa ikan ni, kita nak tengok jugalah satu bingkisan yang kami berikan dan sediakan kepada anda semua berkaitan dengan kat belakang kita kan sungai. Kalau kita memancing dapat ikan air tawar, kita tengok bingkisan mengenai masakan yang kita boleh hasilkan melalui ikan air tawar. Apa kata kita saksikan sekarang yang telah pun disediakan oleh penerbit Nur Azila. Silakan. Hulu Terengganu cukup kaya dengan pelbagai khazanah makanan tradisional. Salah satunya di Kampung Dusun Kuala Berang. Terletak 40 minit dari Tasik Kenyir, terdapat sebuah warung yang menyajikan pelbagai masakan ikan sungai selera kampung. Dikendalikan Jalan Mahmud Abdullah atau lebih mesra disapa Mok Ngoh. Perniagaan ini dibuat secara kecil-kecilan, sekadar berkongsi keenakan masakan tradisional Melayu. Istimewanya kesemua hidangan dimasak secara tradisional menggunakan dapur kayu berbanding gas biasa. Ini kerana ia mampu membangkitkan aroma yang unik selain memendekkan waktu memasak. Antara hidangan utama masakan di warung ini pastinya makanan berasaskan ikan sungai yang segar iaitu ikan baung masak tempoyak. Hidangan lain yang patut dicuba adalah ikan lampam yang digoreng garing, tidak terkecuali ikan talapia bakar dan keli panggang. Untuk sayur-sayuran, pelbagai hidangan ulam yang jarang ditemui dihidangkan kepada pelanggan. Sebab payuh nak jumpa hak cara tradisional ni. Banyakkan orang buat cara moden. Jadi mengoh buat dapur kayu. Dekat lain tak ada. Tak ada nak jumpa. Jadi mengoh ambil itu kata buat dapur kayu. Buat kelai lain pada orang lain. Secara purata, hampir 80 hingga 100 pelanggan berkunjung ke warung kayu api Mek Lamoh setiap hari. Bagi pengunjung pula, mereka sanggup meredah perjalanan jauh semata-mata mahu menikmati air tangan Mok Ngoh. Masakan dia ataupun aroma daripada lain sikit daripada yang lain. Macam kita saya makan ikan lapang yang goreng ke ataupun yang ikan baung yang ni dia rasa dia lain sikit. Lebih sedap lagi lah daripada yang kedai-kedai lain. Kita makan juga ikan sungai, ikan laut. Tapi ikan sungai ni lebih rasa nikmat dia tu lebih lagi lah. Susah nak berkata sebab dia
rasa dia tu. Ya, untuk mencari makanan ikan bau ni, ikan sungai ni, macam sini dia ada masakan dia tu. Masakan dia secara tradisional lah. Kalau nak cari kedai lain, mungkin makanan biasa je, masakan dapur biasa. Dan uniknya sini dia ada dapur kayu lah, dapur orang kayu, dan menjadi pilihan saya lah. Setiap kali saya mari, memang saya akan singgah sini. Sebab keunikan dia, keunikan masakan dan kelazatan aroma dia tu berbeza dengan tempat lain. Bagi membangkitkan rasa gulai tempoyak ikan baung, daun kesing digunakan berbanding ramuan biasa yang menggunakan daun kesung. Memandangkan daunnya sukar didapati, Mok Ngoh terpaksa menyalai daun tersebut supaya tahan lebih lama. Malah, kayu api yang digunakan juga diambil dari hutan berdekatan. Bagi Mak Ngoh petua nak hilang bawahnya ni, asam tu kena banyak sikit lah dalam kuah ikan baung tu. Biar dia dok rasa anyir ikan. Kalau dia nak pedas, dia nak masam. Kalau dok cukup masam, dia berasa anyir. Ikan air tawar atau sungai adalah sumber protein tinggi selain ikan laut. Ia wajar diperbagaikan menu sekaligus meningkatkan pengeluaran industri akuakultur negara. Razila Muhammad Sani, RTM. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan imej gemerada terkini, kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia kini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Namun demikian, hujan beserta ribut petir dijangka akan memasuki pesisiran negeri Kelantan dan Terengganu menjelang lewat pagi nanti. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak juga tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada pagi ini. Hujan kini hanya dilihat berlaku melibatkan bahagian Kuching di negeri Sarawak. Namun demikian, keadaan ini dijangkakan mampu untuk berterusan dalam jangka masa yang agak lama. Baiklah, menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan keadaan cuaca yang kurang taburan hujan di sekitar negeri-negeri utara dan juga pantai barat semenanjung. Namun demikian, hujan berpotensi berlaku melibatkan negeri Kelantan, Terengganu serta pedalaman negeri Kedah, Perak dan juga Pahang menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi Sabah dan Sarawak, tiada hujan yang diramalkan di sekitar negeri Sabah pada petang ini. Hujan beserta ribut petir dijangka akan lebih tertumpu di kawasan selatan negeri Sarawak dan dijangkakan mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Oleh itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Song di bahagian Kapit di negeri Sarawak. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok, iaitu 10 Mac 2024. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca dan juga kemungkinan banjir yang masih lagi boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Sewan Yahya. Assalamualaikum.
Kita nak terus ceria dalam Ceria Pagi. Mana jua anda berada? Mana cukup? Muna ai muna. Bayar lah. Bukan masalah. Tu Mek Jaruh tolong jual. Bukan orang tu. Mek Jaruh atas balik. Tak apa. Hari ni, hari yang baik ni, semua ni cikgu bayar. Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Jangan utuh. Aku sempat cek lagi. Kaya sih di depan egok sekarang. Tahu tak? Dah lalu kat ulu. Egok tu memang gila. Macam minum sup Minum sup. Lucu apa? Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, kakak kita, mari jana. Seruan tiga ramai-ramai kita sabu. Seruan tiga geti letakkan jemu. Sedua tiga negeri Terengganu memang padu. Baiklah, seperti mana yang kami janjikan kepada anda, kalau kita ke lokasi di luar daripada studio, kita akan bawakan dari segi budaya, makanan tradisi dan sebagainya. Dan makanan tradisi yang kami bawakan kepada anda pada hari ini secara live adalah makanan tradisional dari negeri Terengganu yang berada di hadapan saya ini. Ini dia, kuih dia. Saya nak tunjukkan yang inilah. Namanya Lok Lek. Lok Lek yang diperbuat daripada kelapa, tepung beras, lepas tu orang sini panggil nisang. Kalau ataupun orang biasa dia panggil gula Melaka lah. Ini adalah antara manisan yang sangat istimewa di negeri Terengganu yang dijadikan asas kepada banyak makanan tradisional di negeri Terengganu. Jadi hari ini berasaskan nisang ini, kita bawakan Lok Lek dan juga kopi yang telah dipun inovasikan menggunakan nisang ini, menggunakan manisan daripada gula Melaka ataupun nisang ini. Jadi bersama saya adalah Cik Na, Puan Nadirah bersama dengan suaminya dan juga bersama dengan ibunya Mok Su untuk menunjukkan kita demonstrasi masakan kedua-dua hidangan pada hari ini. Kita mulakan dahulu dengan Cik Na. Inovasi daripada nisang itu sendirilah. Lepas tu rebus kopi, buat air kopi, masuk nisang, jual. Jadi kopi nisang. Sebenarnya benda kalau ikutkan, kalau orang tua dulu dia buat booster. Maksudnya nisang asli satu patut daripada air nira. Lepas tu dia campur dengan kopi satu patut yang pure tu. Lepas tu minum pagi-pagi. Oh, minum pagi-pagi. Jadi segar, jadi cergas. Lepas tu saya nak benda ni, saya nak ni kan menjual berniaga ni. Saya mari terfikir, saya nak berniaga lain dari yang lain. Dan saya nak berasaskan daripada nisang kerek. Nisang kerek lah. Dia panggil nisang kerek lah. Tak mikir lagi bila saya tengok tok-tok saya dulu minum gitu, saya pun kata mencipta kopi nisang asli ni, ubahlah letak benda ni, letak benda ni. Tapi kopi tu memang kena rebuh dulu kalau kita tengok tu. Kopi biasa kita buat alang dia ni dalam puyuk besar. Lepas tu dah ni untuk demo buat puyuk kecil. Ini pun dah kira besar dah ni. Tapi dalam tu memang ada letak daun pandan sikit. Ya, sebab kita biasa ada daun pandan kalau kita boleh tunjuk. Puyuk besar tu, sepuyuk besar tu dapat 2 tong. 2 tong dalam berapa liter? 80 liter. Dalam 80 jadi liter. kopi tu dia akan bau dan ada aroma daun pandan lah. Sebab saya tempoh khas kopi ni. Kopi ni ditempoh khas masuk atas dapur kayu. Oh, ya ke? Sebab tu kalau minum kopi nisang asli dia rasa macam ada aroma asap kayu dengan daun pandang sekali lah. Daun pandang. Kalau nisang kerek tu dibeli di mana? Nisang asli satu patut. Jadi gini, saya orang panggil, saya punya family nisang. Oh, nisang. Mak saya, mak mertua. Onega nisang lah kira. Jadi kita nak kata biarlah varietykan produk brand nisang tu lah. Okey, kalau boleh kita tunjukkan dulu sikit macam mana? Ini kopi yang dah dicampur dengan susu lah. Ini kopi yang dicampur dengan susu apa semua dah siap dah. Lepas tu letak nisang. Okey, letak. Abang Cik letak nisang.
Lepas tu start niaga kopi Nissan berapa lama tu? Masuk tahun ni kat 4 tahun lah. 4 tahun dah Okey kan dia punya sambutan. Alhamdulillah. Bawah ni pun ada bawah ni dia franchise lah ke? Bukan. Saya bagi secara percuma. Oh, alhamdulillah. Berapa hari? Sehari je. Sehari. Biasa trade ni kita buat sebulan sekali. Tapi kita tengoklah kalau target kita tu lebih. Okey. Ni Cik lagi. Na depan sikit Cik Na. Kamera kita depan ni Cik Na. Itu letak susu lah. Ada campur rahsia sikit. Rahsia ni tak boleh cover kalau cover semua kan. Amak pula ambil resipi Cik Na nega Cik Na. Pada orang tanya saya. Okey. Saya nak rasa sikit boleh? Boleh. Bagi saya rasa yang ni. Okey. Kopi Nissan asli memang pure ni. Sebelum saya rasa Lok Lek, kita bagi rasa kopi Nissan dulu. Kopi Nissan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa Nissan dia, rasa daun pandan dia, kopi dia tapi lain daripada yang lain. Kopi dia tak terlalu kuat. Segi rasa kampung. Kan vibe kampung betul tak? Kira lebih daripada 5 kali saya hidup ni kira sedap lah ni. Alhamdulillah. Okey. Cik Na, terima kasih Cik Na. Cik Na pun pandai buat Lok Lek ni. Okey, Cik Na kena beralih ke sini sebab Cik Na nak kata Lok Lek lagi. Okey, Mak Su, Lok Lek ni boleh ceritakan sedikit sejak bila Mak Su buat Lok Lek ni dan macam mana Lok Lek ni dibuat? Lok Lek ni dalam 4 tahun dah kita buat Lok Lek ni. Buka daftaran Batu Putih kita buat Lok Lek. Tapi memang nak kena guna sebab dia berah pulut. Berah pulut ni berah pulut yang digoreng lah kalau kita boleh tunjukkan Berah pulut yang digoreng ni memang nak kena tumbuk dalam bekas gitu kan. Biar hancur macam debu. Hancur macam debu. Nak blender pun boleh kok. Tapi itu cara lama lah. Kalau kita menggunakan cara lama Mak Su, berapa lama nak hancur betul-betul? Lamanya dari tadi dah setengah jam. Lengoh Mak Su Lengoh memang lengoh. Kena suruh ni abang cik ni tolong sekali. Kita tolong pada buat kopi je. Tapi Mak Su, selain daripada guna ni, tadi ada saya sembang dengan Mak Su kan, ada guna gula apa? Kisaran. Batu kan. Lagi lambat. Kita rasa lagi lambat. Kita bubur sikit-sikit yang kalau berah ni kan, tepung kalau ini dia menggunakan berah pulut ni kan, kalau depan saya ni, berapa lama nak goreng? Sampai bila? Dalam setengah jam kat jam. Sebab nak suruh kuning. Api slow biar kuning. Jadi proses secara keseluruhan berapa lama nak buat Lok Lek? Dalam 2 jam lah kalau kita buat seretok dengan beseng dia, besengnya, rebusnya dengan goreng berah tu dalam 2 jam lah lebih kurang. Kalau nyo ni pula kalau buat kuih ni kan ada tingkat-tingkatan nyo dah lah. Ada yang muda sangat tak boleh tua sangat. Macam mana nak pilih kelapa yang bagus untuk buat Lok Lek? Macamnya nya muda lah. Muda sangat tak juga, tua sangat tak juga, sedang-sedang. Dia macam dok hitam lagi kulit dia tu. Okey. Dari segi ratio campuran dia macam mana pula Mak Su? Campuran berapa banyak Nissan, berapa banyak nyo, berapa banyak berah pulut? Biasa kita buat sekali buat 10 kilonyo. 10 kilonyo. 10 kilonyo ni lah. 9 kilo Nissan. Pulut 9 kilo juga. 9 kilo pulut. Yalah 9 kilo pulut, 10 kilonyo. 8 kilo Nissan. Biasa memang awak banyak setiap hari fresh. Kalau banyak tu Mak Su berapa biji boleh hasilkan? Dalam 400 biji. 400 biji. Lebih kurang besar-besar ni lah. Besar lagi lah. RM1 sebiji. Tu 5% je tu. So bila Nissan ni dicairkan, lepas tu capur semua sekali, capur semua dia akan dapat. Dia akan dapat tu. Lepas tu baru getar gini kan panggil. Lepas tu ni semua ni disalut dia dengan berah pulut. Dengan berah pulut. Kita tumbuk ni juga. Goreng dah. Lepas tu blend lah. Nak tumbuk gini pun ni kok. Saya faham kan ada nama lain juga orang panggil kan. Mana? Kenapa? Kalau macam bronok ke? Ada Kelantan. Tapi benda sama. Kuih sama. Kalau boleh Melaka Johor wajib sirat. Wajib sirat. Makan lebih kurang. Rasa lebih kurang lah. Rasa lebih kurang. Asah dia ialah kita kan Malaysia. Mungkin cara buat je lah. Ni style gini, ni style gini. Ini masing-masing. Ini perniagaan keluarga lah berdasarkan Nissan lah. Semua niaga Nissan. Saya daripada niaga Nissan, dia buat kopi Nissan. Tapi antara kopi Nissan dengan Lok Lek ni mana buat lu? Lok Lek lah Mak Su. Ni orang lama. Berapa lama dah niaga Lok Lek ni?
Kalau nak kira lama dah 10 tahun tapi kita buat sikit-sikit saja. Tak macam jual dataran. Bila Cik Na masuk capur. Orang muda lah. Macam tadi lah nega kepuk tu. Bila anak muda masuk capur, tiba-tiba pula Bila banyak dia kan. masuk capur, tiba-tiba hari-hari kena buat. Bukan hari-hari dah. 3 kali sehari, 4 kali sehari buat. Ya. Kira full time 4 kali sehari buat lah. Alhamdulillah. Dengan hari Jumaat hari cuti 6 kali sehari. Lok 3 kali, Nissannya 3 kali. Oh, permintaan tinggi Ni bulan puasa ni. Bulan puasa dah lebih permintaan. kurang je. Kita pun heran macam mana bulan puasa orang makan kot benda gini. Sedap ni. Kita mana berterima kasih kepada Cik Na. Sebab Cik Na yang mempopularkan lagi. Membesarkan lagi. Ni Cik Na ni mesti ramai followers. Memang-memang. Dia nak buat live tadi dia PA dia sampai-sampai lagi. Tak apa Cik Na, nanti kita ambil live ni. Kita letak dalam TikTok Cik Na. Ni pun orang muda sekarang ni pun tahu dah Lok Lik. Dulu dia tahu. Jadi kita orang kata promote sama. Jadi bila orang muda makan air kapur sedapnya. Makanan tradisional Terengganu. Jadi mudah je sebenarnya. Tapi bila kita buat campur semua sekali dia perlu campur air tak? Maksudnya masa kita buat dia ada bahan je lah. Airnya. Sebab kita rebusnya tu, rebus masuk dulunya dengan nisang. Bila masuk nak kering baru kita rebus. Airnya tebuh. Lagi sedap je bau airnya tu. Gitu. Cik Na kira dah fasih belum buat ni. Dah expert ke belum lagi? Fasih. Mak dia kata tak fasih lagi. Fasih dah memang. Fasih dah kita boleh tinggal. Kalau nisang ni saya daripada budak dengan nisang. Mak saya pun dengan nisang, mak mentua saya family nisang lah. Turun-temurun. Family Nissan. Ini kalau orang kata nak beli Nissan saja biasanya jualnya kira guana kalau. Dia banyak grade. Dia ada hok gula 100%, dia ada hok gula campur nira, dia ada nira 100%. Dia banyak grade. Kalau hok nira 1% tu 5 yak keping. Oh, kita tak tahu. Kita tahu Nissan saja. Punya banyak grade. Bila kita cakap dengan token Nissan baru kita tahu. Ya, sebab tu kalau orang nak beli, berapa harga hok ni gini, harga hok ni gini. Sebab ia lain-lain. Okey. Kalau kopi Nissan ni dibuka banyak berkata bahasa mudahnya franchise banyak kan? Ramai sangat orang minta kan? Kalau Lok Lik ni memang hantar ke pasar-pasar ke ataupun dah nak hantar pasar badan dia je. Di benda Lok Lik ni Padang di dataran Batu Putih je. Dataran Batu Putih. Ya. Orang dekat masuk. mana? Dekat Marang. Dekat Marang. Kat Marang. Pergilah sekali. Pergi sekali. Okey. Di minit-minit terakhir ni kalau Cik Na mungkin nak suruh nak pesan, nak bagikan ilmu, nak bagi tips macam mana nak berniaga orang muda. Mak Su kata lepas dia ambil alih, boom. Orang kata perniagaan tu makin besar. Dia sikit bagi sekarang tips. ni semua benda media sosial. Jadi kita gunalah media sosial tu sebaik yang mungkin. Dengan orang kata benda-benda yang baiklah. Nak kalau kita berniaga ni lagi bagus, lagi molek. Konsisten. Insya-Allah benda tu akan maintain. Macam kopi Nissan asli pun masa viral itu saya debur. Hai, mampulah lagi kejap je viral ni. Tapi alhamdulillah disebabkan mungkin kualiti rasa orang jadi repeat sama sampai sekarang. InsyaAllah. Okey, saya minum sikit lagi. Sekejap lagi saya nak rasa Lok Lik. Terima kasih Cik Na. Terima kasih Mak Su. Terima kasih Abang Cik kerana sudi bersama kita untuk berkongsi tentang keenakan kopi Nissan. Macam mana nak buat dia, macam mana nak buat Lok Lik. Dan pastinya semua makanan ini dan air ini anda hanya boleh dapati kalau anda datang ke negeri Terengganu. Okey, baiklah. Kita akan ke seterusnya bingkisan yang telah pun disediakan oleh rakan saya Jamilah. Ini berkaitan dengan satu pasar yang dinamakan Pasar Giligang. Apa kata kita saksikan? Pasar Giliran merupakan pasar tertua di daerah Hulu Terengganu yang beroperasi lebih 100 tahun lalu dan sudah melalui beberapa evolusi tapak perniagaan. Pasar yang beroperasi setiap Rabu dan Sabtu itu pada permulaannya dijalankan di tebing Sungai Terengganu sebelum berpindah ke beberapa lokasi dan kini ia bertapak di kawasan parkir berhadapan Pasar Kuala Berang. Satu keunikannya adalah sebahagian peniaganya terdiri daripada warga emas yang duduk bersila di atas tikar atau kain batik lusuh dengan menjual sayur-sayuran serta buah-buahan. Peniaga warga emas yang ditemui berkongsi asal-usul Pasar Giliran serta sejarahnya. Apa dia jual gabung Sabtu je?
Asalnya memang orang ngajar di pondok situ. Dia ngajar hari Rabu sajalah. Orang panggil arwah ibu tak pakai. Saya pun dah tak ingat ceritanya. Jadi belang-belang mari ngajar, dengar orang ngajar tu, buat marilah barang-barang sikit. Macam Rosila gini lah. Dulu bukan pekang. Gitulah sambil-sambil dengar, jual sikit-sikit. Itu dah buat start. Itulah startnya. Lama dah. Beberapa kali minum dah sini. Mula tepi jalan tu. Lepas tu mari sini. Lama dah tu kecil-kecil jual. Kenapa buat istimewa sini? Tahu lah makanan tu orang jual. Tu jual taruk-taruk timun gini je, pisang. Pasal ni di sini Lepuk tu. Lepas tu dipindah ke bawah ke sungai. Dulu orang mari dulu mari naik bot pun lagi ke pasar bak jalan raya ada lagi dulu. Raya Matan tu kan. Di macam Keberang. Pindah ke sini tu? Pindah tahu lah sisi ingat kau. Papat bawah tu mari sini pindah atas. Susu masak. Susu masak memang tak ada kat pasar lain sini je ada. Kat lain tak ada lah. Okey ni buat kuih lama tu semua banyak cerita sikit. Kuih lama, kuih rana tu macam akak-akak. Kuih-kuih macam bubur lambuk tu ada lah. Cendol-cendol. Bagi pengunjung pula, Pasar Pagi Kuala Berang ini ibarat syurga makanan kerana semuanya ada di sini termasuk makanan yang sukar diperolehi. Yang menarik sini, hasil-hasil kampung, kita boleh jumpa di sini, kita boleh cari apa yang kita nak, mudah dapat di sini. Hasil kampung bawa keluar daripada kampung, jual sini. Dan Kuala Berang ni satu tempat yang orang kata kalau nak cari barang-barang yang suka dapat di pasar-pasar biasa, sinilah tempat dia. Memang sesuai untuk cari-cari apa-apa yang suka dapat orang kata kebiasaannya di pasar-pasar biasa, pasar-pasar besar. Mungkin pasar Payang sekalipun mungkin tak ada, di sini ada. Saya memang daripada kecil memang pergi Kuala Berang, duduk ke Bukit Muruh. So makanan sini kata sedap-sedap. Sekarang ni bila besar duduk kat KL, balik kampung memang mari sini. Nak apa-apa macam jagung segor ke fresh ke Kuala Berang lah tempat cari. Betul kalau KL ke kenapa yang viral pun ni? Susu kat kebau tu kan. Apa-apa memang famous lah sini kan. So nak makan kuih akok ke apa ke Kuala Berang je cari. Kalau kat lain tak sama macam Kuala Berang ni. Itulah istimewanya. Ketika ini, lebih 500 peniaga menjual pelbagai jenis makanan, sayur-sayuran, pakaian dan pelbagai jenis barangan yang boleh didapati dengan harga yang murah bermula seawal 7 pagi sehingga 12 tengah hari. Pastinya bila datang sendiri ke lokasi ini, anda akan rambang mata melihat pelbagai jenis makanan yang tiada di tempat lain, termasuk pelbagai spesies ikan sungai serta ulam-ulaman yang sangat segar. Jamilah Hanim Jamil untuk Selamat Pagi Malaysia. Takak ikan di Kuala Kemamang. Na 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 na. Teranong kita. Weh, Pak Iya. Kita ni bukan duduk Kuala Kemamang, Nai. Dah tahu? Kita ni duduk Kuala Berang, Nai. Unggah kat atas. Nai, dataran Kuala Berang. Betul. Ulu Terengganu. Betul. Dah buat apa muat benda susu-susu ni bunyi ni? Dah gini lah. Kita nak puasa dah, Nai. Kena cumi-cumi lah sikit. Bukan orang je nak cumi. Dah pakai tanjak apa seben ni gaji dok lagi. Gaji dok lagi pun kena cumi seumur lah. Gitu. Dah bunyi ni susu ni kena cumi belakang kita ni. Kena cumi semua. Orang nak mari rumah kita. Betul. Bulan puasa duduk dah. Duduk nak suruh aku tengok udah je kita sini. Sungguh. Nai tengok dah tahu Kuala Berang, Nai. Ramai kat depan ni. Ramai mari kat kita, Nai. Nak tengok kita lah, Nai. Gitulah. Kita ada saing kita seorang lagi. Mana? Pak ni, Nai. Waalaikumsalam. Boleh ke saya masuk? Mari masuk. Marilah. Kat kamar ni. Kalau budak raya lagi, dak puasa lagi, saya nak masuk juga. Boleh. Tak apa. Tak ada birik. Tadi saya sebut apa nama bungi. 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 Benda tu.
Bunga. Bunga. Itu dalam dialek kita Hulu Terengganu lah. Ulok Terengganu. Ulok Terengganu. Apa dah? Ulok Terengganu. Allah, lain dia. Kak Teh dengan Pok Ya. Pok Ya, ya. Kak Teh, Pok Ya, kita nak belajar dialek Hulu Terengganu bersama dengan Kak Teh dengan Pok Ya. Jom. Kita duduk dulu. Ada sedia walaupun kursi ni bukan ni rumah Kak Teh, tak apa, saya jemput duduk. Okey. Cumi nak. Baik. Pok Ya, apa khabar? Alhamdulillah kami. Pok Ya ni DJ Terengganu FM lah. Kalau anda selalu dengar Terengganu FM ni, segmen Gigi Okey. Ya, ni lah. Belajar dekat Ulok. Saya jemputan. Mengajar dialek Hulu Terengganu lah. Belajar lurat Hulu Terengganu. Kalau dalam Gigi Okey setiap kami 4 hingga 5 petang. Ceritanya gini Kak Teh. Saya ni, yalah, lahir kat Terengganu. Hidup 37 tahun ni rasa balik sok Terengganu. Tapi dengan lurat Terengganu, saya dengar tadi pun saya tak faham. Mana tu? Tak faham benda satu. Banyak lah macam tadi bunga. Kalau kita orang biasa senang nak faham beza antara logat Terengganu biasa dengan Hulu Terengganu ni macam mana Kak Teh? Oh, dia logat Hulu Terengganu ni. Dia banyak. Kadang-kadang tu kampung bersebelahan, cakap standard sikit kampung bersebelahan tu pun dah lain. Dah lain bunyinya. Kan Pok Ya? Betul. Macam Pok Ya Pok Ya memang Kak Teh dengan Pok Ya memang asal sini lah. Asal sini. Tapi Pok Ya dengar tu dia lagi pekat Pok Ya. Pok Ya orang belah-belah Jenaga ni. Macam kata orang haji lah. Orang haji Ulu Berang, Ulu Terengganu. Kalau kat atas ni, kampung kat atas ni 2 kali ulu. Ulu Berang, Ulu Terengganu. 2 kali ulu. 2 kali ulu kami ni. Jenaga tu kat mana? Jenaga dekat dengan Dang tu. Empangan. Dam. Dam. Kami dalam Ulu Terengganu dia panggil sebut? Dang. Macam tadi lah bunga. Bungi. Orang Terengganu biasa sebut bunga lah. Bunga macam biasa. Lagi banyak lagi perkataan-perkataan yang kita sembang kan. Kalau kita jalan kan. Jalan. Kalau orang Ulu. Orang Ulu sebut benda? Timbok. Jangan duduk timbok tu budak wai. Kenderaan kereta lalu bubiar. Maknanya lalu lalang lah. Lalu piau lah. Bubiar tu. Lalu lalang. Menggambarkan bunyi. Menggambarkan bunyi gitu. Tapi kalau Pok Ya, macam tadi saya dengar lagi pekat tau dia punya ni kan. Pok Ya nak ceritakan sikit. Bukan cerita kan, bagi contoh. Perkataan yang kita kalau orang biasa ni tak dengar, tapi Pok Ya boleh. Okey, ni cakap Ulok kan cakap kau ni. Ulok. Kita translate standard. Kak dia boleh translate. Hari ni Pok Ya nak bagi contoh perkataan dia celih. Apa dia? Celih. Okey. CELIH. Celih. Celih ni maknanya dia belah. Belah. Tong. Belah kayu. Belah kayu. Celih. Kalau ayak dia? Ayak dia contohnya gini. Bulah dah nak celih kayu dah. Kerai dah. Nak buat kayu apik. Standard. Tapi memang kat kampung memang gini cakap dia. Gini cakap. Kalau orang lami-lami tu lagi pekat lah. Pekat lagi orang lami-lami lah. Masuk dia ayak tadi? Masuk tadi? Ayak dia boleh dah kalau nak belah kayu tu dah kering untuk dia buat kayu api. Kita orang Terengganu pun tak nak faham. Dia dua pun dah tahu benda dah. Tak tahu apa. Gini lah. Pok Ya cuba ke depan sikit, kita ke depan sikit. Bagi lawa sikit kat dalam kamera kan nanti. Tapi kalau macam kat Terengganu FM apabila segmen Kecek Hulu Terengganu ni cakap Hulu Kecek orang Kelantan cakap khabar macam mana dari segi permintaan dia tu, dari segi respon respon tu kami ni bukan setakat di radio saja tapi kan di TikTok kita buat secara langsung menerusi TikTok Terengganu FM ataupun Facebook Terengganu FM. Jadi bila dia orang menonton kita melalui TikTok, mendengar melalui radio, dia orang ni macam teruja dan tak faham. Walaupun tak faham, dia orang suka dengar. Di mana suka lah dengar tu. Dia ada sikit belakang tu. Frostophy. Dia beza tau. Kapung kat atas dengan kapung Pok Ya dah. Dia ada perbezaan dia. Dia logat Ulu ni bukan sekarang je. Dia banyak. Lain kapung lain. Kita bagi satu ayat, satu situasi. Boleh lah, standard. Selamat pagi Malaysia sekarang sedang bersiaran di Kuala Berang di daerah Hulu Terengganu. Kita start dengan kapung Pok Ya. Pok Ya. Okey. Selamat pagi Malaysia sekarang ni. Bersiaran dari dataran Kuala Berang, Ulok Terengganu.
Kalau kampung Kak Teh pula? Kalau Kak Teh, Kampung Peneh ni, selamat pagi Malaysia ni, hari ni berkapung di dataran Pulau Berang ni. Ulu Terengganu. Gitu je. Dia lain tak sama. Tak sama. Nada pun lain tak sama. Tapi kalau macam generasi lama hok duduk kapur, mungkin nak katakan jangan keluar. Semua sekali macam mana pula? Adakah mereka boleh faham dengan logat orang lain? Kalau biasanya orang tua lah. Orang tua ni biasa kalau bahasa standard ni dia boleh je faham tak? Boleh faham sebenar-benarnya. Tapi orang lama boleh cakap Terengganu biasa? Ada boleh je, ada yang boleh. Ada yang tak boleh. Kalau hak lama-lama sangat mungkin kurang kemahiran lah. Macam ayuh ramai ni, ayuh ramai. Kamai itu kami. Kami itu kami. Macam ayuh ramai ni boleh lah sikit-sikit. Katanya cakap Kuala kata orang dah. Cakap Kuala. Dia cakap ulut lah. Dia pergi dengung sikit ada dekat dalam hidung tu lah. Kalau macam kapal kamai ni, ngojang-ngojang dia mesti berakhir dengan huruf K. Kalau macam perkataan hulu kan, hulu. Contoh dia, ada yang sebut ulau. Ada macam kapal kamai ni sebut ulau. Ada yang juga sebut uluh. Tak sami kata orang. Itu dah tiga kapal-kapal lain. Kapal lain lah cakap Teh. Kalau ulu tu, dah kita duduk dua neh ni. Kita dua neh ni. Kita ulu lah. Gitu lah. Macam nada tu lain sikit. Kemarin masa saya dalam perjalanan Kuala Lumpur ke sini, saya dengar Terengganu FM. Kami biasa kan ada satu slot yang cerita pasal perkataan kan. Simbong. Kalau bahasa ulu lah benda. Simbong tu. Simbong ni bertembung lah. Dalam bahasa biasalah bertembung lah. Simbong ni terjumpa. Sebutan pula dalam bahasa dalam dialek Hulu Terengganu. Simbong. Kalau macam kamai ni simbau. Simbau tapi ada momo tu adalah tengah. So dia lain bunyi itu, nahu dia lain. Nada dia lain. Kalau kampung Kak Teh simbong. Sembong. Sama tu. Lembut sikit lah. Simbong. Dia macam dia dalam simbau. Macam kata sebut tadi perkataan menapik dia. Pak dia ingat dah ada tak ada. Tapi tak sami lah dengan kapok ya. Sami sama. Sami. Pak dia ingat dah perkataan dengar. Kat Teh sebut dengar kan? Dengar. Terengganu sebut biasa dengar lah. Terengganu sebut dengar radio negeri. Macam Kat Teh sebut dengar. Macam kapok ya ni sebut dengar. Kalau kampung Kak Teh dengar. Belum le Ulu Berang. Dengar sahaja. Kalau Terengganu biasa kita sebut dengar lah. Kak Teh bunyi lain, Pok Ya bunyi lain. Sebab Ulu ni dia unik sikit logat dia. Sebab logat Ulu ni dia banyak logat dia, bukan satu dua. Dalam satu kataan kadang-kadang kapal lain beza kapal lain logat dia tu dari segi nada ataupun bunyian ataupun ejaan. Padahal maknanya yang sama. Betul. Untuk perkataan semua bukan saja di Hulu Terengganu kita ada Hulu Dungun. Hulu Dungun Pasir Raja. Pun kedengaran dia agak pelik. Lain. Kita bagi satu perkataan lain. Tilam. Kami di Terengganu biasa kami sebut lembek. Macam biasa je lembek. Orang Kelantan pun akan sebut lembek kan. Tapi dalam dialek Hulu pula bagaimana? Sebutan dia lain sikit saya tahu. Okey, kapok yang limbai. Lain lagi lah. Limbai. Limbai. Tilam lah. Tilam. Kalau kampung Kak Teh limbik. Dah sifat kemah-kemah lah limbik tu. Gitu. Letaklah cadar atas limbik tu. Sebab ada satu puisi penulis daripada Terengganu menghasilkan puisi bahasa-bahasa inilah. Siapa nama? Kalau saya ni boleh ingat nanti saya akan carilah. Memang menarik, setiap daerah tu berbeza. Lah. Kalau macam Pok Ya dengan geng-geng Pok Ya sendirilah, kalau berjumpa pun memang akan berkomunikasi begini. Kalau dengan orang muda dah. Ya ke? Walaupun duduk sini. Betul. Kadang-kadang sasaran kita hok sami umur pun dia tak cakap dah uluk lah. Tak cakap mana dah. Kalau mulia tu maluk lah. Dengan orang uluk maluk. Tapi kalau mak ayah kita memang cakap lagi lah. Cakap lagi. Tak teh pula. Kata gitu juga, tapi selepas pada kita buat rancangan belajar logat Ulu di rancangan JJOK Guana Gamuk kita di Terengganu FM setiap hari Khamis pukul 4 hingga 5 petang tu kita belajar satu hari satu minggu 5 perkataan kita belajar. Selepas pada itu dia orang ni macam
tak malu dah. Itulah. Nak cakap Lorak Ulu ni, dia mencakap dah Lorak Okey, Ulu. rancangan ni baru lagi buat Kak Teh. Antara baru tak barulah. Dalam 4 tahun dah. Oh, 4 tahun. Masuk tahun keempat, 4 musim lah. 4 musim lah. Oh, hebat. Mungkin sepanjang siaran untuk segmen tersebut kan, mungkin perkataan-perkataan yang agak rare pada waktu itu, agak tak biasa untuk kita dengar dan paling Kak Teh ingat lah ketika mengendalikan segmen itu. Segmen tu? Segmen tu. Pasal tadi tu dah celih. Celih? Kapur Kak Teh tak panggil celih. Kapur Kak Teh panggil benda belah tu? Belah. Panggil belah biasa lah. Kapur Kak Teh belah je lah. Belah je lah, dia panggil celih. Dah belah kayu tu, gitu. Dia macam celih. Lain terus. Ejaan dia bunyi lain, tapi maksudnya belah. Tapi segmen-segmen begitu kan, kalau kita dengar kan, kita macam happy lah dengar, walaupun kita tak faham, tapi kita dengar caller tu kan. Pemanggil-pemanggil pula bagaimana kalau dia bagi respon? Sebab saya tahu kalau segmen begitu, bila kita bagi perkataan, pemanggil akan call. Betul. Betul. Perkataan ayat-ayat dia orang kan. Dia orang suka, dan dia orang telefon tu kadang-kadang dia orang cuba nak bercakap dalam Lorak Ulu ni. Dia orang cuba, tapi baguslah, percubaan yang baik. Lama-lama dia orang akan tahu dan belajar macam mana perkataan kita tu sebut macam mana. Kita sebab dalam tu Pok Ya dan juga ada seorang lagi daripada Ulu Terengganu, Kak Ti. Kita dua orang yang belajar Lorak Ulu bergila-gila setiap minggu. Minggu ni Pok Ya, minggu akan datang dengan Kak Ti. Dia dua yang boleh ajar kita. Itulah. Pok Ya pula bila dah masuk kata mainstream ni kan dalam radio. Lepas tu diminta pula untuk mengendalikan segmen untuk mengajar bahasa Ulu. Macam mana Pok Ya mengambil cabaran itu? Orang muda ni. Muda lah, Pok Ya muda gini. Kata orang kita nak cuba benda baru lah. Tapi Alhamdulillah daripada pendengar-pendengar kita, Dimi ni ada buat lah perkataan yang kita dah dengar, beri kita untuk kita siar dalam radio. Okey, Kak Teh mungkin boleh translate sikit lah apa Pok Ya khabar ni. Kan penonton kita kan orang luar juga kan. Penerimaan daripada pendengar dan juga orang-orang luar daripada Terengganu begitu baik sekali apabila Pok Ya mengendalikan rancangan Lorat Ulu. Jangan lupa setiap hari Khamis 4 hingga 5 petang dalam JJOK Guana Gamuk Orang Kita. Terengganu FM. Okey. Lepas ni mungkin perkataan-perkataan yang Pok Ya nak bawa hari ni hari Sabtu. Untuk Khamis depan pula dah ada planning perkataan-perkataannya. Biasa setiap minggu ni mesti ada perkataan pelik yang dibawa kan. Betul. Saya pun tak faham, Cik. Contoh. Pok Ya lagi pakar. Macam Pok Ya sedikit lah. Biasanya sebelum bersiaran untuk masuk musim baru ni, Pok Ya sediakan sebanyak untuk 4 bulan dah. Perkataan-perkataan dalam 4 bulan lah. Ada buku ada buku. Masuk terik ni Pak Kamuh dah ada. Pak Kamuh. Pak Buti dah Kamuh ada. Okey. Perasan kalau disebut masuk terik ni. Perkataan terik tu maksudnya masuk musim ini. Dalam bahasa Terengganu kita masuk terik ini dah. Terik apa? Bukan tarik tali. Bukan tarik tali. Tapi boleh guna juga terik. Boleh terik. Dalam ayat tadi masuk terik ini adalah masuk musim ini. Fahamlah. Pandai dah ni. Pandai lah. Boleh masuk grup kita orang. Allahu. Masuk ke Terengganu FM Okey Kak Teh, mungkin di minit-minit terakhir ni Kak Teh mungkin nak flower lah orang kita ni, walaupun kita ni berbeza negeri, berbeza logat, berbeza dialeknya. Jom kita pakat-pakat lah ramai-ramai untuk belajar dialek negeri lain supaya kita menghargailah Malaysia ni sebuah negara yang pelbagai dengan kaya dengan budaya. Ya, betul. Bahasa, dialek dan juga tradisi. Kak Teh silakan. Okey, saya sangat menghargai kepada sesiapa penonton ataupun pendengar Terengganu FM yang mendengarkan kita, terus menyokong sebab kita ingin memartabatkan Lorat Ulu dan juga Lorat Terengganu dalam JJOK Guana Gamuk Orang Kita, dan terus menyokong kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan kita ada Kak Cik, kita ada Awang, ada Cik Him, Kak Teh sendiri, kita ada dua pasangan tu untuk mengendalikan rancangan JJOK Guana Gamuk Orang Kita, dan kita ada pendengar melalui RTM Klik dari negeri-negeri lain juga. Terima kasih di atas sokongan anda, dan terima kasih kepada Pok Ya dan juga Kak Ati yang mengendalikan rancangan Belajar Lorat Ulu setiap hari Khamis tu Ridwan. Okey, tadi ada sebut Cik Him ada beberapa minit lagi. Cik Him pula kalau cakap Terengganu dia dengar itu Terengganu biasa, Kuala lah orang dia cakap Kuala. Kuala Terengganu. Dia orang Marang, tapi dia logat Marang ni pun ada juga sebenarnya. Lain pula. Lain pula. Maksudnya Sarawak bagi Malaysia kena bersiaran dekat daerah lain pula. Kita belajar logat-logat lain kan. Okey, nanti boleh lah. Pok Ya, sedikit kata raya pada Pok Ya. Persiapan Ramadan raya boleh
boleh cerita Pok Ya? Lorak bahasa Ulu. Persiapan raya. Raya dah belik dah lah baju-baju. Baju Melayu. Kasut-kasut belik belakang dah. Lepas tu Pok Ya nak pesan lah kepada semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Jangan lupa lah pakat dengar kami dalam belajar lorak Ulu. Setiap hari kami pukul 4 hingga pukul 5 di Terengganu FM. Mesra ceria. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Pok Ya dan juga Kak Teh. Sama-sama Ridwan. Jadi anda bukan sahaja boleh dengar mereka dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini, tapi anda boleh dengarkan mereka di Terengganu FM. Mereka berdua akan sentiasa bersama dengan Terengganu FM menghiburkan anda semua. Kalau anda dari negeri lain tak boleh dengar Terengganu FM menerusi frekuensi, sekarang senang, kita guna RTM Klik. Okey, itu dia. Dan selepas ini kita akan teruskan dengan satu bingkisan yang telah pun disediakan oleh Syaiful Izam berkaitan dengan Memorial Batu Bersurat, yang mana seperti mana kita ketahui Kuala Berang adalah tempat lokasi di mana batu bersurat telah pun ditemui dan juga menjadi satu penemuan yang signifikan dalam perkembangan tamadun Islam di tanah Melayu dan juga di Malaysia sekarang. Apa kata kita saksikan? Berdekatan dengan Bandar Kuala Berang iaitu di Kampung Sungai Buloh, terdapatnya Memorial Batu Bersurat. Memorial Batu Bersurat dibangunkan sebagai suatu peringatan tempat penemuan batu bersurat Surat merupakan satu bukti bertulis tentang pengisytiharan Islam sebagai agama rasmi bagi negeri Terengganu, malahan di semenanjung Malaysia. Memandangkan tempat ini merupakan tapak yang begitu penting dalam persejarahan negeri dan negara, adalah wajarnya ianya dibangunkan dan dijadikan sebagai satu tempat kajian dan kunjungan penduduk negeri ini khasnya dan pelancong-pelancong amnya. Hari ini saya daripada Kuantan datang ke sini untuk bawa anak-anak untuk melihat makam batu bersurat. Okey, batu bersurat. Okey, kat sini kita boleh melihat, jadi anak-anak dapat mengenali sejarah, iaitu macam mana batu bersurat tu dibina tahun bila apa semua. Jadi untuk pengenalan anak-anak untuk tahulah, sebab sebelum ni diorang ni cuma tahu benda ni dalam internet, Facebook ataupun dalam YouTube. Macam tu je. Jadi sekarang ni dia orang dapat baca sendiri, dapat mengenali sendiri macam mana kedudukan batu tu. Dia orang boleh baca dengan lagi teliti lah daripada macam mana kita bagi tahu. Jadi saya nak menyuruh kepada mana-mana yang datang melancong ke Terengganu, boleh datang mari sini. Memorial Batu Bersurat direka bentuk 4 segi sama seluas 11,400 cm kali 11,400 cm dan bertingkat 13, termasuk replika batu bersurat yang melambangkan rukun iman dan jumlah daerah di negeri Terengganu. Memorial ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amar Diraja Tan Sri Haji Wan Mokhtar bin Ahmad, Menteri Besar Terengganu pada 13 April 1992. Kita suka. Rancangan baharu di 34 stesen 3.40 hingga 4.14 petang, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Apa yang menarik di Terengganu? Pusat pelancongan dan rekreasi, kebudayaan, kesenian, penggiat muzik dan kandungan kreatif, makanan unik dan banyak lagi. Kepelbagaian kandungan dalam 34 minit bersiaran mengisi hari anda. Nantikan bermula 5 Januari 2024, Jumaat, Sabtu dan Ahad, 3.40 hingga 4.14 petang menerusi RTM Klik dan media sosial kami, Facebook dan juga TikTok Terengganu FM. Mesra ceria, 34 je, kita suka.
Lokasi seterusnya untuk Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita akan ke Terengganu. Lokasi pertama di Dataran Kuala Berang pada 9 Mac 2024. Dan pada hari kedua 10 Mac 2024, Selamat Pagi Malaysia akan bersiaran secara langsung dari Resort Warisan Pahlawan sempena dengan perasmian Jelajah Ramadan 2024. Pakat mari ramai-ramai. Pakat tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Mari ramai-ramai tengok Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi saya, Ridwan Mustafa bersama dengan rakan pengacara saya, Raja Sufia Raja Arif akan menemani anda. Jom, pakat kita, mari gana. Semua tiga ramai-ramai kita serbu. Semua tiga geti kita takkan jemu. Sedua tiga negeri Terengganu memang padu. Jadi di negeri Terengganu ni selain daripada masakan kita bawakan kan, kita juga tunjukkan ada sedikit tadi sukan rakyat yang dimainkan oleh jemputan kita pada hari ini. Ya, dan kalau kita dapat lihatkan di sekeliling kita ada macam-macam sukan ni. Jadi seronokkan kita ada beberapa sukan di sini. Kalau kita ada Timang bulu ayam Timang bulu ayam. Bulu ayam. Kita ada batu seremban. Batu seremban, congkak. Kaki hantu kat belakang sana ada. Tapak gajah. Lepas tu tapak gajah. Ya, okey. Itulah sukan tradisi yang sentiasa dimainkan dulu-dululah. Sekarang masih lagi ada Sufi sebenarnya. Ridwan reti tak? Saya pernah main bola tu. Okey. Kaki hantu jangan suruh orang kembali. Tak cukup stabil. Betul jadi hantu ni. Kita tanya orang yang pakar lah. Ya. Jabatan Museum. Ada Encik Saiful, kita ada Encik Zamri lah. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi datang. Jadi sukan rakyat ini kalau dulu sentiasa dimainkan. Macam mana kalau sekarang di luar macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan juga salam madani. Terima kasih kepada ATM yang sudi memanggil kami pihak Museum Negeri Terengganu untuk membuat demo beberapa permainan tradisional, dan hari ini kami hadir seramai 17 dan kesemuanya merupakan kaki tangan Museum Negeri sendiri. Dan sebagaimana yang kita maklum, permainan tradisional ini merupakan salah satu permainan yang dimainkan oleh ayah mak kita dulu, tok nenek kita dulu. Tapi kita sempat juga. Saya generasi ni sempat agak. Dan kalau kita lihat, kalau kita tengok rumah-rumah dahulu, semuanya bertiang. Betul. Kerana apa? Kerana di bawah rumah merupakan tempat permainan mereka. Seperti main selambuk, main congkak dan sebagainya. Selambuk tu dalam bahasa biasa adalah batu seremban lah Sofia. Sofia ni kena ajar sikit sebab dia orang Kuala Lumpur. Orang luar. Orang Kuala Lumpur. Batu seremban adalah selambuk. Ya, okey. Okey, dan antara yang lain juga kan, kita nak tahu jugalah bila permainan tradisi ni, apa antara syarat-syarat yang diletakkan sebagai contoh macam kaki hantu. Apa yang syarat-syarat yang diletakkan? Dia dia macam ni sebenarnya kalau dia syarat secara proper tu memang tak ada lah. Sebab dia permainan rakyat, dia syarat proper. Cuma syarat dia kalau cara bermain dia lebih kepada cara bermain lah. Kalau bermain dia dia jangan jatuh. Dia belum bermain tu jangan jatuh. Dari segi pemain pula biasanya kalau permainan yang berbentuk fizikal ni, biasanya permainan ni orang lelaki lah. Orang lelaki. Biasanya dewasa lah. Kalau kanak-kanak tak digalakkan bukan tidak digalakkan, tapi saiz dia mungkin dia lebih rendah lagi dia punya cangak ni dia akan rendah sikit. Boleh jugalah. Boleh. Ada yang saiz kecil ataupun rendah, dan dia ada juga yang saiz tinggi. Yang saiz tinggi ni yang kita bawa ni memang untuk dewasa. Untuk dewasa. Berapa lama biasanya boleh tahan paling lama? Dia tahan untuk main ni. Dia bergantung kepada kekuatan individu tu sendiri. Sejauh mana dia boleh imbang badan dia daripada jatuh. Kalau sekarang ni dia juga sekarang ni kita dah ketengahkan benda ni, dah kita buat bentuk pertandingan jugalah sekarang. Tapi kalau congkak itu dia memerlukan IQ yang tinggi sebab dia dah strategi. Betul. Lama dia bergerak macam main catur lah Betul. Jadi sekarang macam mana kalau kita tengok ini, kita peliharanya di museum. Kalau dekat luar sekarang kita jarang tengok. Macam mana dari proses pendidikan kita untuk kita memberikan kesedaran tentang sukan-sukan ini kepada anak-anak muda, terutamanya anak-anak kita yang bersekolah lah.
Macam mana? Dia macam ni tuan. Kalau di pihak muzium negeri khususnya, kita telah menubuhkan jawatankuasa muzium hidup. Antaranya jawatankuasa muzium hidup permainan tradisional. Dan fungsi kita bukan sahaja memelihara permainan tradisional, kita juga membuat aktiviti-aktiviti berbentuk outreach. Kita pergi ke sekolah-sekolah. Dan juga kalau ada permintaan daripada pihak-pihak luar nak datang ke muzium dan buat aktiviti di muzium, kita handle, kita akan mengetukan permainan yang permainan tradisional ni. Selain daripada itu, ada juga sebenarnya pihak-pihak luar. Dia akan jemput muzium sama ada untuk membuat pameran ataupun mengendalikan permainan-permainan tradisional di biasanya di premis-premis mereka lah, seperti di pejabat kerajaan. Sofi, perasan tak kalau kita datang ke Terengganu, kita tengok kalau setiap kali kita bersiaran, pasti mereka akan memakai pakaian yang lebih kurang. Imej ini memang imej daripada Terengganu dulu Inilah budaya orang Melayu Terengganu. Budaya orang Melayu Terengganu tak boleh lari daripada kain batik. Walaupun lelaki tetap pakai kain batik. Kain batik itu budaya dia. Itu. Kan? Dengan batik lepas. Ya, betul. Ya, batik lepas. Kalau lebih kurang macam Kelantan, tapi apa perbezaannya? Dia tak ada perbezaan. Okey. Cuma suka saya nak ketengahkan di sini dari segi penggunaan kain-kain ni sebenarnya. Dia bukan sahaja sebagai aksesori lah, bukan sahaja sebagai aksesori. Tapi dalam masa yang sama, kalau masyarakat dahulu, biasa orang kampung dahulu, kalau dia pergi ke hutan, dia boleh gunakan kain ni juga sebagai anduh contohnya. Sebagai anduh sekiranya ada kecederaan ataupun sebagai tali untuk mengikat. Dia akan gunakan apa yang ada. Contohnya selain daripada maksudnya bukan saja dia sebagai aksesori lah, dia ada juga kegunaan. Ada kegunaannya. Betul. Kalau kita seram waktu tengah panas dekat Taram macam ni, kain batik tu. Betul. Boleh tutup lah. Menyelamatkan juga. Menyelamatkan daripada sunburn ke apa? Betul. Okey, itu banyak kegunaan lah. Keunikannya unik lah. Ya, okey. Imej ini. Saya tertarik di belakang sana ada boleh buat bunyi tadi tu. Apa? Serunai. Mainan. Yang tu serunai. Orang bagi serunai sini. Serunai. Yang tu serunai daunyo. Serunai daunyo. Tapi biasanya serunai ni dia selalunya di musim-musim ni lah, musim-musim kenduri kendara biasanya. Sebab biasa kalau musim kenduri kendara, selain daripada lauk-lauk pauk tu, dia termasuk selain daripada daging, ayam tu, dia termasuk umbuk. Yes, umbuk kelapa tu. Jadi ditebang pokok kelapa dan daun kelapa tu dia buat seperti serunai, bola sebagai permainan. Dia permainan lah. Dulu kan kita pakai wang. Orang sini panggil backwalk kan. So bila kita berada dalam satu kenduri tu, jadi pokok kelapa tu kan banyak kegunaan dia. So budak-budak untuk jadikan permainan, ada ambil benda tu jadikan serunai, bola sebagainya. Dan saya di zaman itu. Awak pun sama juga. Ya, saya pun ada lah skill tu, cuma sekarang bila dah umur begini, tak tahulah bila buat tu boleh bunyi ke tidak. Okey. Buat tu boleh, bunyi tu tak. Dia pun ada skill dia. Nipis ke tebal, kalau tebal tak bunyi macam tu. Betul. Lepas tu kalau nak hebat lagi, dia akan buat macam tanduk kerbau. Wah. Betul. Suka ni dua. Itu permainan dulu. Sekarang mungkin budak-budak buat serulih, buat phone. Okey. Jadi jomlah kita sambil-sambil tu kita jalan-jalan sikit kan. Kita nak tengok juga. Kita nak bawa sikit jalan-jalan sini kan. Jadi macam untuk yang ini kan. Okey. Mungkin boleh terangkan berapa biasanya ramai ahli yang akan bermain? Dia bergantung sebenarnya. Dia bergantung kepada oleh kerana permainan ni dia permainan dia tidak saya proper. Kalau ada 5 orang, 2 orang pun boleh main. 2 orang pun boleh main. 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia bergantunglah. Okey. Dan kebiasaannya permainan jadi dia tak boleh dia punya game ni tak boleh jatuhkan lah. Betul. Dia macam sepak raga lah. Kalau jatuh? Kalah lah. Dia kebiasaannya dia kiraan. Okey, satu kumpulan ada 4 orang. Dia akan kira berapa yang dia boleh titing. Dia kalau suka saya sebut, kalau dulu memanglah permainan ni dia tidak dipertandingkan. Sebab dia adalah permainan rakyat, permainan suka-suka untuk mengisi masa lapang kan. Okey, cuma sekarang kalau pihak muzium negeri Terengganu sekali khususnya kita buat juga benda ni, permainan timang bulu ayam ataupun tatil lewet yang berbentuk pertandingan. Dan biasanya kita akan buat pertandingan, biasanya dia akan ada perlawanan secara individu. 2 orang akan bertanding, berlawan, siapa yang dapat
menimang bola ataupun menimang bulu ayam ni paling banyak dikira pemenang. Adalah apa nama cara penjurian tu. Itulah sebenarnya. Okey. Jadi syaratnya cuma tak boleh menggunakan tangan. Betul. Boleh gunakan kaki dan juga tadi saya tengok Kaki, dia kepala, betul. Kepala pun boleh. Okey. Tapi dari segi sejarah dengan sepak raga kan, bola yang dibuat oleh buluh tu, siapa yang datang dulu? Bulu ayam ni ataupun sepak bola raga? Yang tu saya tak pasti, tapi cara permainan lebih kurang. Cara permainan tu dia sama. Cuma kalau bulu ayam ni dia sukar sikitlah sebab kita nak kawal dia daripada jatuh tu, dia sukar sikit kalau nak bandingkan dengan bola sepak raga tu. Itu dah sampai bulu pun hancur dah guys. Okey, kita bergerak ke sukan seterusnya. Okey, saya rasa tapak gajah. Tapak gajah. Tapak gajah baru pula. nak suruh. Saya baru tapak gajah ni wanita boleh juga. Boleh. Okey. Saya baru nak minta ni Sophie buat tu serunai tu. Allah jangan. Saya tak tahu nanti confirm tak keluar bunyi. Tapak gajah ni macam terompah. Okey, tapak gajah ni cara bermain dia yang pertamanya kaki ni perut tengah ni dan tangan ni perlu tegangkan. Kalau kendor tak boleh berjalan. Kaki ni tangan ni akan tegang dan kita tengok bagaimana dia cara dia berjalan. Dan kebiasaannya dia berlumba. Berlumba lah. Oh, laju. Lelaki boleh, kanak-kanak boleh. Sebab tu saya katakan permainan tradisional ni meliputi semua golongan. Kanak-kanak, dewasa, lelaki, perempuan semua boleh main. Wah, ini kalau awal-awal ni lambat juga ni pergerakan. Itulah, kita tak biasa. Tapi kalau lama-lama dah biasa, dia okeylah kot. Tapi dia sebenarnya dia sudah ada dia ada perubahan. Kalau dulu kita buat tapak gajah daripada tempurung. Ya betul. Daripada tempurung. Tempurung dia ada mata kan. Dia letak tali, dia tarik. Lagi susah tu saya rasa. Tapi sekarang dengan kehidupan sekarang ada orang yang heavy duty berat sangat. Tempurung tu tak tahan. Jadi dia guna kayu lah. Yang ini lebih selamat lah. Lebih selamat yang dan juga heavy tahan. duty. Lebih selamat dan juga tahan lah. Kayu tu pun tahan tu. Tahan. Jadi beratnya macam mana? Berat dia boleh menampung siapa saja. Boleh menampung. Okey. Termasuk Adib Bahno lah boleh tampung juga. Okey, itu cerita tapak gajah. Sekarang ke serunai. Saya rasa menarik juga. Jarang kita tunjukkan kepada anda semua kalau kita bersara di Terengganu menggunakan serunai. Ataupun orang Terengganu sebut suna. Okey, Suna daunyo. Suna daunyo. Suna daunyo. Suna daunyo tu kuat. Itu dia. Apa yang membezakan dia bunyi dia tu? Adakah perlu kita besar baru kita boleh bunyi yang besar ataupun dia skill buat benda tu? Itu keistimewaan masing-masing. Masing-masing dia boleh buat. Tetapi menghasilkan bunyi yang sebegitu bagus bergantung kepada keunikan jari dia. Dia akan di mana di hujung dia boleh adjust, boleh beki untuk menghasilkan bunyi yang baik. Okey, cuba buat Sophie. Cuba buat. Dia pusing je. Awak ni pusing saja. Ya, Tengok, mula-mula tak bunyi macam tu tau. Nanti bila dia besar, bunyi dia akan jadi lain nanti. Okey. Dia akan bunyi itu yang besar. Yang besar. Bila semakin besar, semakin kuat bunyi dia. Ya. Jadi kalau dapat banyak tu seronoklah budak-budak tu. Seronoklah. Tapi kalau kita nak pergi permainan bola sepak ni, susah pula nak buat ni. Banyak susah lah. Banyak pula ya. Bunyi. Tapi menariklah budak-budak dulu memang gulung saja. Dan acara wajib lah dia mesti ada lebih sikit. Ada lebih sikit dan kalau gulung macam ni lah. Baru ditahan Okey macam simple je. Gulung. Okey dah jadi. Ni kecil kan bunyi kecil. Tak apa, kadang-kadang kecil ia bunyi juga ni. Kadang-kadang. Bergantung nasib ya. Minta. Okey ni live Boleh tukar boleh tukar. Tukar daun. Ni tak bunyi ni. Tukar daun. Kita buat baru Yang siap dah. Cuba. Okey. Bunyi. Bunyi. Okey, kerana kecil. Kalau besar dia akan bunyi kuat lagi. Okey, sambung. Saya bunyi. Kecil-kecil cili padi ni. Itu ada dikatakan dan bagaimana untuk menghasilkan serunai yang sebegitu kuat dia gunakan lidi sebagai pengikat dia. Jadi dia tak
Kami boleh panggil sekampung tak? Yalah, sebab tu kami dipanggil orang muzium. Serba-serbi tahu lah. Elang saja. Pentingnya, jadi orang muzium kena tahu semua ni. Kan Muzium Negeri Terengganu dengan jabatan-jabatan lain. Daripada permainan tradisional, daripada sejarah-sejarah warisan dan sebagainya. Tapi kalau nak cuba ni, kalau orang datang ke Terengganu, dia boleh pergi kampung budaya dalam Muzium Terengganu. Boleh dah. Boleh. Dalam Muzium Terengganu tu besar kompleksnya. Sukan ini berada di kampung budaya. Kampung budaya Terengganu. Dia belakang sikit daripada kompleks bangunan utama muzium tu. Oh, jadi mereka boleh menikmati, boleh cubalah. Boleh cuba. Tradisi. Kuih lok-lik pun ada. Oh, wow. Okey. Dan itu macam biasalah kan. Kita ada cuba. Kita nak lawan congkak ke, Sofi? Janganlah. Minggu lepas saya dah main dekat Perlis tau. Rasanya dah lama saya tak main congkak ni. Oh ya? Okey. Tapi dulu, asal pemain congkak dulu. Congkak dulu. Ya. Dulu Sofi, kami main dalam tanah. Ya. Kita gali tanah tu. Oh ya. Kan tadi kan rumah kan tinggi. Bawah tu kan dah kosong. Dan kita main lah, kita gali-gali. Kan? Betul. Kita ceritakan sikit. Itu yang saya katakan perubahan daripada dulu sampai sekarang. Dahulunya orang main congkak dia guna tanah sebagai lubang. Dan Kalau lubang, guli tu pakai apa? nanti dulu. Okey, gali tanah pakai lubang. Dia ada 14 lubang dan 2 lubang ibu. Dan dahulunya buah yang digunakan kebiasaannya buah ketah. Biji saga. Dan macam-macam lagi. Tetapi perkembangan semasa memudahkan permainan ini dibawa ke sana kemari, maka dapat menghasilkan papan congkak berbentuk seperti perahu dan menggunakan buah baguli sebagai satu buah getah kesenian. Biji saga. Tahu biji saga? Tahu. Yang tahu potong saga. Saga diasaskan dengan nama biji saga. Biji saga. Oh, hebat itu dia. Ya. Berikan kepada anda pengetahuan mengenai sukan rakyat tradisional negeri Terengganu ini. Bukan saja, saya kira bukan saja di negeri Terengganu, kalau congkak ni kat mana-mana pun ada kan? Betul. Tapi saya baru tahu tentang yang korek tanah tu. Ini pertama kali saya dengar. Saya dah lalui semua tu. Anak-anak kita sekarang kurang lah untuk melaluinya lah. Jadi itu dia keistimewaan kami bawakan kepada anda semua dari dataran Kuala Berang. Kami bawakan makanan, budaya, lorak hulu Terengganu untuk kami berikan kepada anda sempena dengan SPM 40 tahun ini. Ya, Alhamdulillah. Nampaknya sampai di sini saja dan esok kita masih lagi berada di Terengganu. Esok kita akan berada di lokasi seterusnya. Lagi menarik sempena dengan program Jelajah Ramadan 2024. Itu saya Ridwan. Dan saya Raja Sufia Raja Arif. Dan juga kita tinggalkan. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kepada Abang Saiful dan juga Abang Zamri kerana sudi bersama kita. Kita tinggalkan anda dengan persembahan adik-adik Gemersik Tari untuk anda semua mengakhiri Selamat Pagi Malaysia hari. Silakan. Bye.